Okay, lepas tu Dr. Jeffrey ya. Terima kasih Sekretariat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran brothers and sisters, adik-adik dari sekolah Al-Amin ya. Sangat digalakkan untuk isi kerusi yang depan ya, kalau boleh. Tapi kalau ada selesa okey, tak boleh. Okey tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Minta maaf saya memang tak pandai nak duduk lah untuk cakap sebab saya tak cukup tinggi kot. Saya kena sentiasa berdiri lah. Bagi biasa cameraman lah dia akan saya sikit. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mak Melaka kerana menjemput saya. Nama saya Jeffrey. Saya berasal dari Ipoh. Umur saya dalam 38 tahun. Dan saya ada kawan sekolah kat sini. Dulu kami sekolah di Star Ipoh. Tahu lah abang kenal kita kan? Star Ipoh sekolah asrama penuh. My friend lah, kawan. Itulah. So kawan saya dekat sini, InsyaAllah terjumpa berapa tahun tak jumpa ni. Allahu Akbar. Sebaik muka dia boleh, kita boleh kenal ni. Okey, kita dalam Islam ni, depan sikit boleh buat. Perasan tak dalam Islam ataupun dalam pelajaran agama ni, soalan kepada ustaz biasanya apa ya? Kalau orang angkat tangan, dia akan tanya, ustaz, apa hukumnya? Apa. Betul? Ustaz, apa hukumnya? Dan ini memang standard dalam TV pun macam tu, radio pun gitu. Jadi sampaikan orang Islam rasa secara umum lah, semua benda mesti ada hukum ni, betul? Jadi dia nak tahu ini hukum okey ke tak okey, itu je dia nak. Apa hukum? Wajib ke tak wajib? Seolah-olah Nabi datang dan sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dihidupkan oleh Allah untuk bagi kita 5 hukum. Apa dia kita belajar kat sekolah? Wajib. Kemudian yang okey sikit, sunat. Kemudian yang tengah-tengah, harus. Yang buat tak apa suka hatilah kan. Okey ada. Kemudian yang mula teruk sikit, makruh. Kemudian paling teruk, haram. Kita ingat Nabi datang membawa 5 hukum. Maka bila kita tanya, seolah-olah lah kononnya tak jadi pun zaman sahabat. Nabi akan cakap, oh ini harusnya. Kalau kamu nak naik unta pergi masjid, ini harus ke? Seolah-olah pada Nabi tak pernah guna perkataan harus. Itu kata Melayu kan. Tapi dalam Arabnya apa? Adik-adik daripada sekolah Al-Amin, dia panggil apa? Mubah. Dia panggil mubah, betul? Maksudnya boleh, okey. Tapi Nabi juga sangat jarang guna perkataan wajib. Dan hampir tak pernah guna haram. Hampir tak pernah guna haram. Tetapi apa yang Nabi buat tahu? Dia hidup Islam. Faham tak? Kalau katakan Islam yang sejati itu ialah, katakan, saya boleh lukis sikit. Katakan Islam sejati ialah, ataupun ideal ideal Islam is, ini jalannya cantik daripada awal sampai mati. Maka manusia, Nabi pun tahu, Allah pun tahu, manusia akan start kat okey, fitrah. Kemudian dia akan lari sikit, kena balik-balik. Kemudian terlepas, betul tak? Kadang-kadang terlepas jauh sangat, betul tak balik. Tapi apa-apa pun, semoga kita mendapat husnul khatimah. Maknanya pengakhiran yang terbaik ataupun yang baik, husnul khatimah. Tapi Nabi faham tak bahawa manusia macam ni? Nabi faham. Dan Allah juga faham. Tapi cara kita diajar di Malaysia seolah-olah ada satu saja jalan. You tak ikut, you bukan geng kami. Asal? Maka banyaklah orang bergaduh sama-sama kononnya aliran. Oh kau lain
Tak tahu lah orang sini tahu faham ke tak yang Asy'ariyahnya dengan Salafinya, ada kata Wahabi, Asy'ariyah, Al-Maturidi dan Sufi dan Tasawuf, macam-macam. Kita bercakap seolah-olah kita dah pegang kunci syurga. Mari sini siapa nak? Aku boleh buat satu duplicate. Seolah-olah macam tu. Sebenarnya kan, selain daripada Nabi tak ada siapa pun berani nak kata, ni mari ikut aku, ni jalan syurga. Kenapa? Sebagai contoh, Siapa ganti Nabi? Siapa yang ganti Nabi lepas Nabi wafat? Siapa ganti? Khalifah Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Sepatutnya khalifah dia ketua Islam tau, dia panggil Amirul Mukminin, number 1 lah. Sepatutnya dia wakil Nabi, true or false? Betul tak? Dia wakil Nabi lah, Nabi dah tak ada. Dia lah patutnya semangat dalam bab agama ni. Dan dia lah patutnya cakap follow me. Betul tak? Dia tahu tak apa yang Umar buat? Kita semua kenal tak nama seorang sahabat namanya Huzaifah Ibnul Yaman? Dia seorang yang menyimpan rahsia Nabi banyak. Antara yang dia simpan ialah senarai orang munafik. Apa tu munafik? Orang yang kata dia Islam tapi hatinya tak Islam. Munafik. Orang lain tahu tak siapa munafik? Tak tahu, sebab benda ni dalam hati. Dia pergi semayang macam kita, tetapi dia hatinya sebenarnya tak suka dengan Islam. Contohnya Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. So sahabat Nabi secara umum, siapa pun tak tahu siapa munafik. Boleh agak-agak. Tapi Huzaifah ibn Yaman, yes, dia tahu. Sebab Nabi cerita kat dia. Tapi Nabi cakap kat dia, jangan bising-bising. Sebab bayangkan, orang tu pergi semayang dengan kita, tapi kita kata, oh bang, Assalamualaikum, sebenarnya kau ni munafik. Aku dengar Nabi cakap, kan kacau. Tapi dia akan cakap, no, aku datang masjid. Kan kacau kan? Masyarakat akan rosak. Tapi zaman sekarang orang guna perkataan munafik main-main. Dan cuba tengok apa perangai Umar sebagai khalifah ni. Umar pergi jumpa Huzaifah masa Nabi dah tak ada dah. Tahu tak apa soalan Umar kepada Huzaifah? Huzaifah, aku tak nak tahu pasal orang lain. Sebab kau ada senarai kan? Aku nak tahu satu je. Apa dia? Nama aku ada tak dalam? Umar sendiri radhiyallahu anhu pun takut kalau aku ni nampak je baik, tapi sebenarnya hati aku ada problem. Mungkin tak Allah letakkan aku dalam senarai orang yang munafik. Na'udzubillah. Maka dia tanya Huzaifah, aku punya nama ada situ tak? Itu je aku nak tahu. Huzaifah kata, pergilah kau. Tak ada kaitan lah kau dengan benda ni. Faham? Tak ada kaitan lah Umar dengan senarai. Maka Umar pun happy dia. Aku tak ada kaitan dengan dia. Kenapa saya cerita benda ni? Maknanya setiap orang Islam sepatutnya yes, ada confident yang jalan kita betul. Tetapi juga kena ingat, takut jalan kita salah. Jadi bila kita ada takut jalan salah, tak ada kita tembak orang. Ni tak cukup Islam, tak cukup Islam, tak cukup Islam, betul tak? Apa punya aliran mengarut, apa bangang, bodoh, betul? Kita tengok dalam Facebook macam mana orang cakap bersama-sama mereka kan. Sama-sama pakai kopiah, janggut pun banyak. Tapi biasanya tak kalah dengan saya lah. Tapi maknanya, kenapa ustaz dengan ustaz ni gaduh macam tu? Saya rasa lah sebab mereka kurang belajar sejarah. Diorang tak ada chill tau, chill. Tahu chill? Cool lah, cool. Sebab apa? Kita kan semua masih meminta dari Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Aku sekali lah ni. Bukan nak cakap apa dalam solat kan? Ya Allah, tunjuk orang belakang tu jalan lurus. Sebab imam dah okey dah. No, nobody dalam Islam patut confident 100% macam tu. So bila kita tak confident, kita akan jadi apa? Lebih rendah diri kan? Lebih humble. Okay. Dan saya nak kongsi cerita lah sikit. Macam mana zaman Nabi lagi, orang tak berapa serius pun. Kita ni kalau dah Islam sikit kan, kalau dah ustaz kan, kalau jalan pun dah lain tau sikit. Kalau dah ustaz, jalan pun lain sebab dah ada janggut sikit kan. Bagi salam pun dah suara garau sikit lah. Assalamualaikum kan? Dan kita kadang-kadang kita dah skip jadi manusia, tu jadi ustaz. Manusia tak payah jadi, sebab tu kan jadi ustaz. Sebab kita adalah hafal sikit dalam 10 ayat surah Al-Mulk kan. And qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, kita rasa kita hebat dah. Sebab pakcik kita tak hafal benda tu. Jadi kita pula sekolah Al-Amin, kan, sekolah agama. Zaman dulu kata agama. Kan, sekolah agama. Jadi kita pun astagfirullah, tak solat. Kan, subuh bangun pukul 7, astagfirullah, kami di Al-Amin pukul 4 bangun dah. Allahu akbar. Tahulah you boleh buat, tapi jangan rendahkan orang yang lemah tu. Sebab tak tahu lagi kita punya jalan sampai hujung okey ke tidak, betul tak? Tak tahu lagi. Maka saya perasan kita skip kemanusiaan.
Jadi contohlah katakan dia jiran kan, dia ni kira nak pergi belajar Mesir lah. Pergi belajar Mesir ataupun Madinah, Mekah kan. Jadi jiran dia ni atau pakcik, masa kecil dia kenal lah pakcik ni, pakcik kenal sangat dia. Masa kecil jalan pun tak pakai seluar lagi kan. Tapi bila dia pergi Mesir, umur dalam 18, balik dari Mesir umur dalam 23 gitu lah, atau 25 lah, banyak repeat ke apa tak lepas daripada bahasa Arab, tak apalah, balik umur 25 kan. Dia pun pakai kopiah ataupun serban dengan jubahnya. Dia tengok rupanya pakcik sebelah tu, yang jiran dia tu, hobi dia, masalahnya apa tahu? Suka cuci kereta. Tapi cuci kereta bila tu masalah? Bila? Maghrib. Memang tu favourite. Sebab masa tu dah sejuk, dah balik kerja. Dia sayang kereta, kita sayang badan, kita mandi. Dia sayang kereta, dia mandikan kereta dia. Problem dia adalah 7.30 dia start cuci, pukul 8 subuh baru habis. Jadi ustaz lalu sebelah pakcik, Assalamualaikum. Ni baru sampai ni, dia baru sampai ni. Jadi dia sembahyang maghrib, Assalamualaikum pakcik. Tak bersurau, muka serius. Pakcik tahu kan apa dosanya orang yang meninggalkan solat? Jom pakcik ikut saya tunggu. Pakcik kata tak apa, jalan dulu nak, tak apa nak, jalan dulu. Pakcik pula pakai seluar pendek. Allah, Melayu tapi pakai seluar pendek, tak apalah. Ada je kan kat rumah dia. Pakcik bila lagi pakcik, jom. Okey, tak apa, jalan. Besok lagi, masa subuh pula, dia tengok pakcik bergegas nak pergi kerja ke apa kan. Pakcik tak pergi semayang dulu ke? Tak apa, nak jalan dulu kan. Kan biasa kita dapat jalan dulu tu, okay, salam kat imam tu, jalan dulu. Saya nak tanya, pakcik tu akan ikut tak cakap ustaz? Secara biasanya lah, dia takkan minat sangat dengan cara ustaz ni. Walaupun dia kata apa tau, baru je kau balik dari Mesir, aku kenal kau waktu kau pakai pampers lagi. Betul tak? Kenapa kau tak jumpa aku, cakap dengan aku baik-baik, jadi manusia kepada aku? Betul? Kan alangkah baik bila dia balik, pakcik apa khabar, saya pergi Mesir tau hari tu. Kan 5-6 tahun saya tinggal tempat ni, pakcik okey ke, sihat? Oh, pakcik nampak sihat lagi. Kan manusia ke tak? Sebab pakcik tu kenal dia. Apa khabar pakcik, apa semua, apa jadi kat taman kita ni? Pakcik, bila free datanglah rumah, saya ada kurma sikit, saya bawa apa kan, air zam-zam pun saya dapat sikit, sebab Mesir ni mudah sikit dapat apa. Okey lah. Lepas tu buat lagi esok lusa, pakcik panggil lah, mak saya masak kari-kari pak kan, jom makan. Ataupun dia pula bagi kurma ke apa. Saya nak cakap, lepas sebulan 2 bulan, agak-agak pakcik tu rasa nak ikut dia. Yes, ada segan kan. Dia tak payah jadi ustaz dulu, jadi manusia dulu. Tapi kebanyakan kita ni, alhamdulillah, insya-Allah ni bakal ustaz kan. Baguslah grup ni. Maka kita akan skip tau. Manusia tu kita skip. Kita jadi ustaz siap-siap. Itu yang astagfirullah. Bila nak berubah hantar ni kan? Bila hantar nak berubah, dah 5 tahun dah anak cakap ni, Allahu Akbar. Setuju tak setuju? Ya tak? Betul tak? Ke ada orang memang macam tu kat sini? Tak ada, saya yakin orang yang datang center-center macam ni biasanya lain sikit dia punya perangai. Okey, saya beritahu kan bahawa jadi ustaz jadi serius kan? Kita cerita sikit. Siapakah bapa segala ustaz? Nabi SAW. Betul? Betul tak? Bapa segala ustaz akhirnya. The ustaz of the ustaz of the ustaz. The first ustaz ialah Nabi SAW. Bunyi sekejap tajuknya kita ni jangan serius sangat. Rupanya lagi kita belajar agama, lagi kita sebenarnya jadi kurang serius sepatutnya. Kita relax sikit. Sebab jom kita tengok contoh Nabi SAW. Kita boleh bayang, kita dah sepakat kan bahawa Nabi ialah ustaz segala ustaz. Dan kita betul tak ustaz zaman sekarang ni, selain daripada beberapa ustaz dalam TV yang nampak relax sikit, ada nyanyi lagu siap-siap kan, ada nyanyi lagu semuanya, adalah seorang dulu. Tapi secara umum betul tak bila jadi ustaz jadi serius? Senyum pun kurang kadang-kadang. Jom kita tengok apa yang Nabi buat. Ada seorang lelaki. Okay, kita bagi contoh satu lah. Nabi kan ada isteri lebih dari satu. Okay, jadi isteri Nabi ni dia rumah dekat-dekat. Sebelah Masjid Nabawi ada 2 rumah. Ada beberapa rumah, tapi saya nak cerita pasal 2 rumah. Kalau ini masjid, kalau ini kiblat dia, bagi siapa yang pernah pergi umrah, sini adalah kubur Nabi. Betul tak? Kubur Nabi. Dan sini namanya Raudah. Ada satu apa tu? Ada mimbar kat sini. Raudah ini tempat Nabi kata, ini adalah
taman daripada taman-taman syurga. Jadi orang berebut nak semayang dalam Raudhah. Ini rumah Aisyah sebenarnya, sebab tu Nabi dikuburkan di sini. Isunya ialah Nabi dikuburkan tempat dia wafat, bukan nak kuburkan dalam masjid. Tapi kemudian masjid dibesarkan sampai sini. Jadi akhirnya sekarang ni kubur Nabi dalam masjid. Asalnya kubur Nabi luar masjid, rumah Aisyah. Tapi sebab ada satu daripada khalifah kemudian, dalam beberapa tahun lepas tu, dia kepala dia tak betul sikit, maka dia extend macam ni. Salah sebenarnya. Zaman tu tabi'in semua tak setuju pada dia. Mana boleh kubur Nabi masuk dalam masjid? Sebab kan kita ada larangan untuk ada kubur dalam masjid. Tapi tak apa, dah jadi. Nak cerita je, dulu rumah Aisyah kat sini, kemudian ada rumah lagi kat sini, namanya rumah Saudah. Saudah isteri Nabi dia, salah seorang. Jadi Nabi pernah sekali duduk kat tengah-tengah ni. Rupanya Nabi ni petang-petang dia akan duduk, jam lepas asar dia akan melawat semua isteri dia, nak tengok keperluan, nak pergi beli barang ke apa ke. Jadi salah sekali tu Nabi duduk kat sini tengah-tengah, dan dia tengah bercakap-cakap dengan dua isteri. Rumah dia simple aja. Jadi Aisyah dia buat bubur. Aisyah dia masak bubur. Jadi Aisyah beritahu dekat Nabi, Nabi makan sikit, Nabi pun makan. Kemudian Aisyah pun offer dekat madu dia belah sana tu, Saudah makanlah sikit. Saudah kata tak nak lah, aku dah kenyang. Saudah tu macam senior dia sikit lah, umur dalam nak dekat 30. Aisyah dalam belah-belah 60-an masuk. Makanlah Saudah. Dia kata tak apa, aku dah kenyang. Aisyah paksa dia makan. Makanlah sebab aku dah masak ni. Saudah kata tak nak, thank you. Dalam dia paksa-paksa, tahu Aisyah buat apa? Aisyah ni sebenarnya dia selalu buat main juga kan. Suka main-main. Dia ambil bubur, dia sapu kat muka Saudah. Daripada rumah ni dekat dia kan. Kau tak nak makan, ambil kau. Ambil kau. Makan. So, tak nak makan, ambil kau. Bila nampak semua ni tahu Nabi buat apa, dia ketawa dia orang. Tergelak dia orang semua. Aisyah buat, sapu je muka Saudah dengan bubur. Kemudian Nabi kata apa lagi? Tak cukup kat tu. Dalam ketawa tu, Nabi ambil bubur tu, bowl apa, mangkuk tu, bagi kat Saudah, balas dia balik. Aisyah duduk dia diam, supaya dia boleh balas. Mangkuk dah buat dia pun ambil kau. Aisyah pula kena kat muka. Tergelaklah tiga-tiga orang. Kalau zaman sekarang kita cerita macam tu, akan ada keluar hukum. Ustaz, apa hukumnya membazir makanan hanya untuk ketawa? Betul tak? Apa hukumnya segenggam nasi yang dibuangkan kalau macam tak makan dah, yang dibuang kerana untuk ketawa semata-mata, akan ada keluar hukum haram dia, kerana membazir, betul? Tetapi apalah sangat sikit nasi tu berbanding kebahagiaan manusia. Sebab Allah yang kata, Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah kata apa? Dia ciptakan semua ini, khalaqalakum, untuk kamu, ma fil ardi jami'an. Maknanya Allah cipta semua ni dalam dunia ni untuk kita. Faham tak? Untuk manusia. Maknanya manusia boleh guna apa saja untuk kebahagiaan dia. Untuk happy-happy, tak apa. Cuma jangan sampai, contohnya letak nasi 5-6 bungkus saja, beli nasi 5-6 bungkus, tinggal kat depan rumah, biarlah dia bazir gitu. Tak, tapi kalau bagi nak makan anjing, okey. Bagi yang makan kucing, okey. Faham tak? Sikit-sikit punya hal, alah, tak payah ada hukum. Nak tunjukkan Nabi, relax. Nabi tak kata astagfirullah Aisyah, pasal apa kau bazir, betul tak? Kenapa tak Nabi relax? Kenapa tak Nabi senyum? Okey, nombor 1. Nombor 2, kisah nombor 2. Zaman Nabi ada seorang lelaki namanya Nuaiman. Nama dia Nuaiman ibnu Am. Dan Nuaiman ni seorang badr kita. Maknanya dia orang yang pergi perang Badar. Dia pergi Badar. Maksudnya dia special lah. Daripada 300 orang yang sanggup berjuang, dia salah seorang. Nama dia Nuaiman. Tetapi Nuaiman ada satu masalah. Dia tak boleh duduk diam. Rupanya sahabat Nabi ada yang tak boleh duduk diam, macam kamu semua ni, dia okey ni. Kalau Nuaiman katakan duduk adik ni, dia akan cucuk kawan. Weh, kenapa diam saja? Kenapa kau diam? Boring. Ataupun dia belakangan nanti akan tarik umur ni. Pasal apa? Tak apa. Tak ada kan? Kan ada orang macam tu. Orang dekat masjid buat dia gitu. Ada saya tengok veteran semayang kan? Masjid dekat rumah saya tu semuanya pencet, tak cikgu pencet. Ada pengetua MCKK semua tu. Tapi mainnya apa? Main. Dah song. Istawu sufuh Fa'inna tasbatu sufuh Nawab sallallahu. Diam. Song. Ni lelaki punya mainan. Pasal apa? Saya nak cerita benda ni betul lah.
Orang umur 70 duk apa ataupun kacau orang umur 60. Oi katanya, apa ni? Dalam sok ni, kalaulah saya tak faham cerita-cerita Nabi ni, saya akan cakap astagfirullah. Dalam sok pertama pakai kopiah nak mati dah. Betul tak? Tapi Nabi, Allah Akbar, Nabi memang Nabi umur 60-an dah dibuat lawak-lawak tu. Nabi wafat umur 63. Dia di Madinah umur 50 lebih. Memang semua ni berlaku waktu Nabi umur 55 ke atas. Saya nak cerita satu. Bila kita faham semua ni, kita akan faham lah bahawa manusia tetap manusia betul. Jangan jadi robot. Islam tidak merobotkan manusia, tapi kita sendiri yang merobotkan dia. Kan straight je lah. Saya tak suruh buat dosa tau, tapi relax lah, relax. Bila orang buat dosa, relax, bagi chance. Sebab apa? Alah, taubat lah, Allah akan faham. Faham pun. Tajuk hari ni pun pasal rahmat Allah. Saya bagi contoh manusia punya cerita. Okey. Ada seorang nama Nuaiman, tak boleh duduk diam. Ni kawan semua macam ada kawan, tak kita duduk diam. Dia tak suka tengok orang diam, mesti cucuk ke cakap ke. Tiba-tiba ada setengah orang macam ni. Orang semua duduk kan. Dia kan jalan kan. Jalan kan. Dia ambil handphone orang. Tak sini. Dia gelap. Ada tak orang tu? Dia tak boleh duduk diam. Dia memang tak boleh diam. Ada seorang apa, sahabat Nabi, Nuaiman Nabi. Sorry. Dengar rekod? Tak. Nuaiman Ibn Am. Balik ni search tau. Orang kan pandai search kan. Search dia semua. Semua ni sahih. Dia sahih. Ada dalam Abu Daud dan Tirmizi dalam sirah ada. Jadi Nuaiman ni tak boleh diam. Sekali tu dia dekat masjid tau. Masjid Nabawi, the best of masjid dia. Masjid Nabawi. Dia buat lawak dekat Masjid Nabawi. Ada seorang orang tua tau. Bila dia tua biasa dia kan buta. Zaman dulu dia pun tak ada ophthalmologi, pakar-pakar mata nak operate mata tak ada. Jadi biasanya orang yang tua sikit dia akan buta. Sebab dia ada katarak. Katarak tahu kan, yang kelapuk. Jadi buta, orang tua dah buta dah pakcik. Maka pakcik tu tengah duduk zikir kat masjid. Tiba-tiba dia nak bangun. Dia pun cakap lah kuat-kuat sebab dia buta. Ada kayu dia, ada tongkat dia. Siapa boleh tolong aku nak pergi kencing? Pergi kencing. Kan masa tu tak ada toilet kan. Yang penting luar masjid kat tepi pokok mana-mana lah. So dia nak bangun. Nuaiman datang, sahabat Nabi. Pakcik nak buat apa? Kencing. Okey, mari saya tolong. Dia pun bawa pakcik tu jalan. Dia bawa pakcik jalan. Dia kata pakcik sini line clear. Okey, boleh. Sini okey, boleh kencing. Pakcik tu pun angkatlah kain dia. Kan orang pakai jubah kan. Dia pun start angkat kain nak cangkung untuk kencing. Maka orang masjid semua serbu dia. Pakcik katanya. Pasal apa terkejut pakcik? Pakcik nak kencing ni. Apa ni? Dia buta tak nampak apa. Pakcik, pasal apa kata? Pakcik ni masjid, pakcik berapa nak kencing kat sini ke? Sebab nak angkat kain semua kan. Masjid tu budak tu kata okey. Line clear. Apa masjid pula? Masjid ni pakcik. Ya Allah, budak tu tipu aku. Budak tu mana? Siapa nama dia tu yang tolong aku tadi tu? Dia orang pun sebut nama dia, Nuaiman. Oh, Nuaiman dia. Kata aku ingat nama dia. Kalau kau jumpa, siapa-siapa jumpa Nuaiman cerita bagi jawab aku nak pukul kepala dia kan? Tongkat. Pakcik dah tua. Maka selang beberapa hari kot, pakcik tengah duduk kat masjid. Kan pakcik tengah cari Nuaiman kan? Tipu-tipu satu lelaki datang kat pakcik. Dia bisik kat pakcik. Pakcik, dengar cerita nak cari Nuaiman. Ya, mana dia? Rupanya yang datang kat pakcik tu Nuaiman juga. Dia tahu pakcik tengah cari dia. Tapi dia tukar suara dia sikit bagi pakcik tak kenal. Dia kata apa? Pakcik mari saya tunjuk Nuaiman kat mana. Dia pun ikut. Pakcik pun happy dah dapat pukul Nuaiman hari. Agak-agak dapat dah. Habis Nuaiman mesti ada idea dia. Dia pun bawa pakcik jalan. Zaman ni zaman Nabi dah wafat. Abu Bakar dah tak ada, Umar pun dah tak ada. Ini zaman Osman, Khalifah Osman Jadi banyak tahun lah. Dia bawa kat pakcik, dia kata okey pakcik aim sini, aim. Kan dia buta kan? Ini kepala orang kan. Dia pakcik angkat sekali bagi pakcik. Baiknya. Baiknya. Pakcik tu pun nak bagi. Sementara tu Nuaiman lari dah. Nuaiman dah lari. Pakcik tu pun bagi. Baiknya. Kena lagi pakcik. Ramai-ramai datang. Tangkap pakcik. Macam bersalah pula. Pakcik, aku buat pakcik ni. Pasal apa pukul orang? Pakcik tu tadi Nuaiman yang jahat dia. Ini orang jahat. Tak pakcik. Ini Khalifah Osman. Ya Allah, orang nombor satu ni pukul. Perdana Menteri dia bagi pukul. Dan Khalifah Osman tengah solat. Berdarah kepada dia sikit. Lepas solat dia tanya pasal apa pakcik pukul saya. Sebab orang ni bukan sakit sangat kan. Yang penting ada luka sikit. Orang ni semua kira prajurit kan. Sikit-sikit punya hal dia habiskan solat dia. Pakcik, pasal apa pakcik? Apa buat ni? Dia kata ada satu budak ni kononnya tolong aku. Inilah cerita dia kan. Dia kata siapa namanya? Yang mana satu ni? Kata Nuaiman. Patutlah.
Osman pun kenal dia. Nuaiman, Allah, Nuaiman. Dia naik kepala je. Sebab apa? Yang orang semua kenal Nuaiman, jangan main dengan. Cerita satu lagi, pasal Nuaiman tak habis. Satu hari Nuaiman pun pergi berjalan. Ini zaman Nabi hidup. Zaman waktu Nabi belum wafat. Nuaiman pergi berjalan. Kan daripada kafilah satu caravan kan. So biasanya kalau dihantar dalam 20-30 orang, diorang akan ada seorang AJK makanan untuk jaga makanan lah. Makanan dia apa sangat, ada susu sikit, kurma sikit, itulah. Maka AJK makanan yang namanya Tuwaibid, dan dia juga seorang ahli Badar. Pernah pergi Badar dulu, tahun 2 Hijrah dulu. Jadi Nuaiman dengan dia kawan lah kiranya, semua kawan-kawan sahabat Nabi. So Nuaiman dalam grup tu, ketuanya adalah Abu Bakar masuk. Okay, ketua kafilah tu, kafilah tu lah Abu Bakar. AJK makanan Tuwaibid tu ada dalam hadis. Maka Nuaiman kata, aku lapar lah Tuwaibid, bagi makan sikit, kurma sikit, 1-2 biji je. Orang lain semua tak makan lagi. Jadi Tuwaibid kata, no, ini waktu bukan waktu makan. Jom pergi sampai depan tu, baru kita stop makan. Aku dengar, dia nak dengar arahan daripada Abu Bakar. AJK makan. Nuaiman kata, bagi je lah, 1 je pun kan, 1 je, bagi je. Dia kata, tak boleh, dia amanah lah, tak boleh. Nuaiman kata, bagi je lah. Dia kata, no. Agak-agak dia kena. Dia mesti kena punya. Dia tak bagi kat Nuaiman. Dia kena ada Nuaiman ni. Dia kena ada. Nuaiman kata, okey, kau tunggulah. Jadi dia pun cari akal lah. Apa aku nak buat ni? Tengok-tengok dia nampak satu kabilah lain tengah jalan kat sini. Dia pergi dekat kabilah Nuaiman. Cakap, korang nak beli dari aku tak? Aku dah tu hamba. Hamba ni kuat. Memanglah pernah pergi berperang. Hamba ni kuat. Dia lelaki, kuat. Tapi aku jual murah. Kalau katakan harga hamba zaman tu 500, dia jual 5,000, dia jual dalam 300. Terkejut dia orang, murahnya. Betul ni, murah. Betul, sebab hamba ni mahal tak? Dulu orang jual hamba kan. Tahu kan orang jual hamba zaman tu dia tak ada. Murahnya, yes, no problem. Ambil je, nah bagi duit. Dia pun ambil duit, dia tunjuklah lelaki tu. Siapa? Tuan yang AJK makanan. Tapi ada satu masalah kita. Nuaiman cerita siap-siap. Diri ada masalah. Dia tak mengaku dia hamba. Jadi susah sikit lah nak perang ni. Dia orang cakap tak apa, kami ada 4 lelaki kuat. Kami ambil dia. Yang penting dia murah betul harga ni. Okey. Dia orang happy dah dapat harga murah. Dia orang ada 4 lelaki boleh tangkap. So dia orang pun datang dekat Tuwaibid. Tangkap dia. Mari sini ikut kami. Apa benda dia kata? Tuwaibid terkejut, apa tangkap orang ni? Kau ni kenapa? Ikut aja, kami dah beli kau. Beli apa? Aku bukan hamba. Ya, kami tahu dah. Ya, kita Nuaiman dah cerita kau bukan hamba. Kami tahu dah, mari sini ikut. Dia orang paksa dia. Ikat dia macam mana paksa. Terus jalan pergi. Ikut jalan orang. Maka bila Abu Bakar dapat tahu, apa jadi kita punya AJK makanan ni kan? Mana pergi Tuwaibid? Tuwaibid dah kena ni, ada orang tangkap dia. Kemudian ada orang dapat tahu pula, sebenarnya Nuaiman dah beli. Nabi dah jual. Maka Abu Bakar cepat-cepat suruh dia ambil duit satu orang. Pergi kejar dia, beli balik orang. Maka dia orang pun kejarlah kabilah tu, beli balik orang tu. Beli balik Tuwaibid sebab dah bayarkan duit. Beli balik, Nuaiman dah hilang mana tak tahu. Nuaiman dah hilang lah, lari sebab dia buat salah Beli balik, kemudian dia orang balik ke Madinah. Bila balik Madinah, dia orang semua tergelak-gelak juga. Tergelak-gelak dia orang ni, apa sampai kena jual dengan kawan. Jadi hamba. Orang cerita kat Nabi. Tahu Nabi pun ketawa. Dan Nabi ketawa tahu tak sampai berapa lama? Setahun. Kan kadang-kadang ada lawak yang kita tak boleh nak lupa kan. Kalau kita teringat kalau dalam solat teringat pun. Betul tak? Sebab lawak sangat lah. Adalah kawan terjatuh ke apa kan. Ada kain terangkat. Kita suka lah kan. Budak-budak suka lah benda jatuh. Kan? Adalah lawak apa yang tak boleh kita tak boleh lupa kan. Maka kita akan terketawa. Tak dekat berapa tahun pun. Betul tak? Maka lawak ini dia punya ni tarikh luput dia setahun. Maknanya dalam dia lepas maghrib pun Nabi ingat tak ini kena jual. Apalah kau kan. Ataupun Nuaiman tak patut kau macam ni. Dia jahat kan. Tak bagi kau makan. Betul dia orang ketawa kan. Macam itulah umpamanya. Ketawalah dia orang sampai nak dekat sahur. Nabi ketawa. Nabi ketawa. Maka betul tak saya kata ustaz segala ustaz pun ketawa. Ustaz segala ustaz pun faham ada orang yang tak duduk diam. Dia mesti nak buat apa. Nuaiman ni lawaknya. Dia akan datang dari jauh. Nak melawat Nabi dekat Mekah, Madinah. Nabi dekat town. Dia akan beli barang on the way. Dia beli barang daripada pasar tu. Beli buah-buahan yang sedap. Tengok ni sedap, Nabi mesti suka ni. Sayang Nabi. Tapi dia kata dekat penjaga tu, aku bayar kat sana nanti lah. Kau minta duit kat sana. Aku tak ada duit. Faham-faham, aku tak ada duit langsung.
Dia pun pergi bagi kat Nabi. Nabi ni hadiah. Sebab Nabi menerima hadiah. Maka Nabi pun tengok, bawa hadiah elok-elok. Nabi bagi kat family dia. Makan, habis makan. Nabi Nu'aiman duduk situ, borak-borak dengan Nabi kan. Tiba-tiba peniaga tu habis menjaga, datanglah Nu'aiman. Duit. Kata, aku mana ada duit? Habis kau beli barang tadi tu? Tak apa. Kau tanya kat dia yang makan. Siapa? Nabi. Betul lah Nabi yang makan. Kau tanya dia makan. Nabi kata, Nu'aiman, apa ni? Kau bagi aku hadiah. Alah, Nabi bayarlah. Aku kan duit. Habis kenapa kau ambil? Kata, sebab aku tahu kau suka makan buah-buah macam ni. Aku tahu kau suka. Dia kata, duit. Aku dah hadiah. Tak bagi hadiah. Nabi pun kita tahu. Dia kata apa? Suruh sahabat naik pergi bayarlah dekat peniaga tu. Bayar je lah. Habis cerita. Macam tu je. Nampak tak Nabi relax kan? Tak ada pun barang siapa yang menipu di atas apa kan, tak keluar hadis tau. Dia tak keluar hadis, tak keluar Quran. Relax je. Sebab apa? Nabi faham Nu'aiman memang macam tu. Maka macam inilah Nu'aiman sampai lama-lama ni. Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat, zaman Uthman kita dengar dah kisah. Tetapi nanti bila orang Islam lawan dengan orang Islam, Nu'aiman dah berhenti buat lawan. Bila? Tak tahun zaman Ali. Kan ada perang Siffin dan perang Jamal. Perang Jamal dulu baru Siffin. Yang Muawiyah lawan Ali, Aisyah pun ada yang lawan Ali kan. Nu'aiman pun dah tak ada lawan. Dia jadi serius. Dia jaga solat dia, jaga puasa dia gitu. Maknanya dia pun dah tak rasa macam nak happy-happy dah. Sebab apa? Orang Islam bunuh orang Islam. Betul tak? Itu zaman fitnah kan? Apa cerita Nu'aiman? Nabi sendiri pernah sekali seorang perempuan tua kan? Kita pernah dengar macam ni. Seorang perempuan tua datang kat Nabi. Dia cakap, wahai Nabi, tolong doakan aku masuk syurga dia. Kan? So Nabi terus cakap, makcik ataupun nenek, kau tak tahu ke? Kan dia dah tua kan perempuan ni. Perempuan ni dah tua tau, nenek kan? Nenek, kau tak tahu ke? Bukankah Allah sebut dalam Quran? Apa dia? Dalam surah Al-Waqi'ah, Uruban Atrar di Ashabil Yamin. Apa tu? Sebelum ayat tu apa? Inna insha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Maksudnya apa tau? Maka mereka itu akan muda di dalamnya. Cakap pasal perempuan, mereka akan muda dalam syurga bersama pasangan mereka. Muda. Maka makcik, nenek tu dengar kan? Nabi kata apa? Nenek, dalam syurga mana ada orang tua macam kau? Maka nenek tu jadi sedih tu lah. Nabi sebut pula ayat ni. Kemudian nenek tu terus berlalu lah. Maknanya tak ada can lah tu pun. Maknanya kena mati muda baru masuk syurga. Nenek tu tak faham. Nabi panggil dia balik. Nenek, sebenarnya dalam syurga semua orang akan jadi muda kembali. Jadi nenek pun akan jadi umur 20-an dia. Oh ya ke? Alhamdulillah. Maknanya boleh lah masuk syurga. Kenapa tak Nabi buat lawak kan? Nabi pun cuba-cuba nak buat lawak bagi nenek tu happy-happy. Dan sahabat-sahabat dia semua, dia tahu lah sebabkan hal ni. Satu lagi, dalam solat boleh main-main. Dia belajar, tak boleh. Kanak-kanak berumur kurang dari 4 tahun tak boleh masuk masjid kan? Tak boleh masuk dalam dewan masjid kalau masjid besar ni. Sini ke masjid? Ke situ. Tahu kan? 4 tahun tak boleh. Macam anak saya tu dia dalam 9 bulan tak boleh masuk ke dewan masjid sepatutnya. Tapi kita masuk juga. Kita tengok apa Nabi buat. Nabi pernah sekali semayang solat dia jadi imam tu. Di mana? Bukan Masjid Melaka, Masjid Nabawi pun. Depan sekali jadi imam. Sekali tu sujud dia lama je. Pernah dengar kisah ni? Sujud dia lama je. Seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata kami sujud lama sangat. Aku dah risau Nabi jadi apa? Faham tak? Takut jatuh ke sakit. Sebab Nabi dah umur 60-an kan? Takut dia sakit kan? Maka aku pun angkat muka aku. Oh, dalam sujud. Dalam sujud dia kata aku angkat kepala, aku tengok Nabi. Oh, aku faham dah. Pasal apa dia lambat. Aku pun sama. Tak ada pula timbul hukum. Apa hukumnya angkat kepala dalam sujud? Tak ada, relax lah. Nak sahabat buat ni, dia angkat kepala. Oh, okey, faham. Dia pun sama-sama. Kemudian Nabi bangun, lepas beberapa minit kot, seminit 2 minit. Lepas solat, orang lain turun kat Nabi. Nabi, kenapa lama sangat? Kami dah risau tu. Kan orang tu sujud, tak tahu jadi apa kat imam kan? Yang sebab sujud yang sebelum ni mungkin dalam 20 saat. Pasal apa sujud ni sampai 2 minit? Kan lama. Jadi risau lah orang, Nabi sakit ke? Tapi sahabat Nabi angkat kepala dah, apa? Yang lain-lain
Diorang ke rumah Nabi. Nabi pasal apa? Lama sangat. Tahu Nabi cakap, tadinya ada Hasan ataupun Husin kat belakang aku. Dan dia tengah kudakan aku. Budak kan? Budak tahun 2 tahun kan dia kudakan bapak dia. Ini kira atuk dia lah. Dia tengah kudakan aku. Nabi sebut dia tengah main. Kudakan aku. Aku nak dia puas main baru bangun. Kan kita belajar khusyuk dalam solat kan? Seolah-olah kita semayang tak sedar apa jadi tu. Itu semua mengarut semayang. Tak wujud you solat tanpa you sedar apa yang berlaku sekeliling. Kan biasa kita solat, katakan mak kita dapat panggilan, kita punya phone kita lah. Hello, nama apa? Daniel. Hello Daniel, dia tengah solat, dia call balik. Penting, okey penting. Okey saya suruh call balik. Secepat mungkin. Okey. Mak datang. Sebenarnya mak sambung masak. Bila Daniel habis solat, Daniel akan terus cakap, mak, Syafiq call dia. Ada tak Daniel buat itu? Dia akan malu nak cakap dia. Sebab nanti mak kata tak khusyuk ke semayang. Betul tak? Aku semayang ke? Tak semayang lagi kan? Tak khusyuk ke? Maka dia pun akan pusing-pusing. Bila mak aku nak cakap ni? Kan dia tahu ada kawan telefon, tapi malu nak cakap kat mak siapa call tadi. Betul tak? Maka dia pun pusing sana, pusing sini. Supaya mak cakap, mak pula terlupa. Duk masak lagi. Mak, okey ke mak semua? Okey lah, pasal apa kamu ni kata? Mak terlupa. Sebab apa? Kita nak jaga kononnya khusyuk. Sebab kalau cakap, mak tadi betul ke Syafiq telefon? Mana telefon mak? Tak. Kita orang akan tuduh kita tidak khusyuk. Wujud tu khusyuk macam tu. Rupanya Nabi sangat relax. Apa dia? Selagi kita ada otak dalam kepala kita, kita takkan boleh hilang dari muka bumi. Kecuali otak kita dia sedut keluar kosong lah. Memang boleh kosong. Tapi bodoh lah. Faham? Dia tak wujud khusyuk macam tu. Itu khusyuk ala apa tau? Ahli sufi yang mengamuk. Betul saya cakap. Cerita-cerita ada sebab ini tak ada dalam hadis tau. Dia cerita-cerita dulu wujud kononnya ada seorang sufi. Contohlah, yang kononnya solat, maka masjid tu runtuh. Dia tak sedar. Lepas Assalamualaikum, masjid runtuh kan? Satu masjid runtuh tu maknanya tiang boh kan? Atap boh. Ini sirata Allah Akbar. Wujud ke khusyuk macam tu? Rubbish. Tak wujud sebenarnya. Tengok Nabi. Nabi tahu tak anak cucu dia kat belakang dia? Maknanya dia tak khusyuk cara yang kita faham lah. Dia khusyuk cara Nabi ke? Apa dia? Tahu apa yang berlaku, tetapi fokus kepada bacaan. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita maksudkan itu maksud khusyuk. Khusyuk ialah memahami bacaan. Itu je. Sedar tak apa yang tengah berlaku? Sedar. Jadi Nabi, kalau khusyuk cara kita, Nabi tahu tak orang belakang ada orang? Tak ada. Dia akan buat apa tau? Allahu Akbar. Apa jadi kat cucu ni? Tebuh. Betul tak? Sebab apa? Khusyuk cara kita. Rupanya tak, Nabi sangat relax. Dia pun dah tepuh hati. Baru turun. Maka perasan tak Nabi macam main-main dalam solat? Macam mana boleh biar cucu main? Betul tak? Dia patut ditarik. Astagfirullah. Solat ni tapi kan kita style gitu. Kalau orang pergi kat orang sembahyang, orang solat kan? Kan kita risau kalau kita pergi kat solat. Nabi relax, dia dukung cucu dia. Lagi seorang cerita, Nabi dukung Umamah bintu Zainab. Umamah cucu dia, masa tu umur 2 tahun 3 tahun. Dia duduk atas, macam naik atas ni kan. Jadi Umamah pegang kepala dia. Nabi jadi imam dalam keadaan tu. Dia keluar dari rumah dia. Kan dia cakap rumah Nabi kat rumah Aisyah kat situ kan. Dia keluar dari rumah dia macam tu. Terus jadi imam. Macam bayangkan saya ibu jadi imam, anak saya atas dia. Istawu sufuf aku kat Masjid Melaka. Memang kena ya. Apa main-main janggut dia panjang tapi tak faham agama tadi. Betul tak? Apa main-main kita nak jadi imam? Tapi Nabi, the biggest imam and the biggest mufti, dia buat macam tu, relax. Semua orang faham. Maknanya apa tak pelajaran untuk semua? Jom kita masukkan kita punya anak-anak dan adik-adik dalam solat. Biar dia orang tak rasa macam solat tu macam bahaya tau. Jangan pergi dekat. Abah tengah solat. Dia macam dia karen tau. Tak, dia kena relax. Biar dia merangkak atas abah, biar abah dukung kalau abah dukung. Bila abah tak larat, abah biar dia tahu. Betul tak? Allahu Akbar. Nampak tak kena relax ni Nabi? Dia lagi satu. Sengaja meninggalkan puasa boleh. Puasa Ramadan. Saja je makan. Kan kena kalau dekat Malaysia ni. Kena. Tangkap satu hal kalau makan kedai mamak kan. Kena. Kan itu kira dosa yang agak susah nak diampunkan oleh orang Malaysia. Solat tak apa tau, jangan tak puasa. Orang Malaysia buat puasa dia serius. Ya betul kan? Buat solat tak kisah.
Tak apa, tak apa, tapi kau kena puasa. Puasa tu macam mana budaya ke? Rupanya orang Arab terbalik. Puasa susah, solat dia jaga. Balik dulu. Tapi tak apa, itu budaya kita. Orang Melayu dan bukan Malaysia. Apa pendapat brothers and sisters? Kalau ada seorang datang kat kita, tadi kan aku saja je batalkan puasa lah kan. Bulan Ramadan, bulan Ramadan saja aku batal lah. Aku tak tahan lah, makan je lah kan, ada nasi lemak sikit, pagi tadinya aku pedal je. Kalau dapat kat ustaz-ustaz kan, halau lah, dengar dia kan, astagfirullah, tak takut neraka kan? Kamu ni macam tanah masuk syurga tak? Pelik tak? Betul? Dah tua macam ni, umur dah 30-an, main-main lagi dengar kamu. Betul? Mungkin dia dapat lecture yang panjang. Seorang sahabat Nabi sengaja meninggalkan solat dan dia mengaku kan. Dia tak ada Nabi. Dan dia tahu tak? Bukan sebab lapar tau, tetapi dia bersama isteri. Kan tak boleh. Orang tahu tak? Orang ni umur berapa sih? 12. Form 4 betul lah. Betul dah faham lah. Dah belajar kat sekolah kan. Datang dengan cikgu kan? Cikgu. Ni mu'alim. Cikgu pun macam student tu. So ada seorang sahabat Nabi yang dengan sengaja hari itu dia bersama isteri dia di waktu siang. Ini lagi teruk lah. Bukan pasal lapar tak tahan gastrik kan. Saja-saja bersama isteri dia waktu siang. Kalau dapat kita memang kena hentamnya. Apalah kau, kan malam ada, betul tak? Ataupun adalah sebulan je pun kan, berapa jam je Allah suruh sabar. Apalah kau ni, macam tak suka masuk syurga. Betul tak? Macam. Maka lelaki dia mengaku dengan Nabi. Tahu tak Nabi cakap apa? Nabi tak ada pun bagi dia lecture tau. Nabi tak bagi dia nasihat, tak ada. Simple aja. Nabi kata ya ke? Okey. Sebab dia datang jumpa Nabi, dia kata habislah aku hari ni. Habislah aku Nabi, aku dah buat benda salah. Nabi kata apa? Cakap. Habis aku Nabi, aku tak tahulah, habislah aku. Yelah, cakap apa benda. Nabi dia pun cakap, Nabi aku dah bersama isteri aku siang-siang dalam Ramadan. Saya tak suruh buat benda ni tau Nabi. Tapi nak cerita dia pernah berlaku zaman Nabi. Nabi ada tak lecture dia, astagfirullah, dosa, neraka, tak ada. Relax je. Nabi kata apa? Apa dia punya kafarah untuk kesalahan? Ada tiga peringkat dah. Nombor 1, bagi makan 60 orang. Nah, yang kedua ialah bebaskan hamba. Nombor 3 ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Betul-betul tak macam. Yang apa dapat? Hamba dulu, kemudian bebaskan hamba, bagi makan dulu. Hamba dulu, bagi makan, kemudian baru puasa berturut-turut. Okey. Ini turutan dalam Quran. Dalam Quran ni. So bila dia jumpa Nabi terus tak bagi lecture, tak bagi apa-apa nasihat yang dia kata. Nabi tanya dia, kau ada hamba, bebaskan. Dia kata Nabi aku miskin, aku tak ada hamba. Okey, kalau macam tu kau bagi makan 60 orang. Bagi makan 60 orang. Dia cakap Nabi aku tak ada duit. Tak ada duit. Kalau macam tu kau puasa 2 bulan betul-betul. Tahu dia kata apa? Wahai Nabi, puasa 2-3 hari ni pun aku dah lemah. Kau suruh aku puasa 2 bulan betul-betul, mesti katul dia. Kan? Dia kena weh. Nabi bagi jalan. Apa acara lain? Kalau kita yang pertama ada hamba, tak ada, aku miskin. Yang kedua, bagi makan, aku miskin. Mesti kena marah. Engkau ni kan, janganlah buat salah, kafarah tak nak bayar. Betul tak? Janganlah buat salah, kafarah tak nak bayar. Kau ni apa main-main. Tapi Nabi relax je. Okey tak mampu, okey next. Tak mampu, next. Wahai Nabi aku tak mampu semua ni. Maka Nabi pun, kau duduk je. Nabi tak marah dia lagi, duduk je. Nabi tengok keliling rumah dia, rumah Nabi sendiri. Dia bilang, oh Nabi dapat hadiah. Ada satu bakul yang penuh dengan kurma. Dengar betul-betul penuh dengan kurma. Nabi dapat hadiah. So Nabi hadiahkan kat dia. Dia sedekahlah. Naik, mai sini. Kau nampak bakul ni, kau ambil bakul tu, kau pergi cari orang susah, bagi dia orang makan. Dah, tak kira lah 60 orang ke tak. Jadi kau bagi makan orang susah. Ini kira pilihan keempat. Ini pun dia bantah. Dia dapat free dah. Dah dapat free, Nabi tolong dah. Dia bantah juga, wahai Nabi, ada benda lagi tak ada. Apa dia? Nabi, keliling aku kita. Yang paling miskin aku lah. Suruh aku cari orang miskin. Paling miskin aku, anak-anak aku pun bawa makan pun. Nabi sambil senyum, macam kita semua senyum ni. Nabi pun senyum, Nabi cakap,
Kau ambil je lah pergi makan hari anak-anak kau. Kau ambil bagi makan anak kau dengan isteri kau. Akhirnya dia happy, bawa berapa dapat free je makan. Bayangkan, daripada awal dia buat dosa ke. Dan Nabi bagi pilihan pertama, kafarah, tak boleh. Kalau zaman kita dia dah kena dah. Wah, main-main. Dah kena neraka dah. Tapi Nabi bagi can akhirnya dia keluar rumah Nabi dengan hadiah makan free. Buat dosa, keluarnya dapat hadiah makan free. Allahu Akbar. Dan Nabi tak ada pun sound dia apa, Nabi ketawa lagi. Kau ni memang special lah kan. Kau dapat ni rezeki kau lah, dah bawa balik pergi makan. Allahu Akbar. Semoga Allah bagi kita akhlak macam tu. Maknanya kita relax kan? Bagi orang space, bagi orang peluang. Taklah tembak orang. Betul? Betul? Kita semua tengah belajar agama kan? Next. Ada soalan tak so far? Hari ni patutnya santai-santai je lah jangan stres-stres sangat. Kita kalau ada Nabi kat sini, kita akan diam-diam apa, kita bising-bising. Betul? Kita akan takut mungkin lah. Mungkin kita akan takut ya? Dan memang zaman Nabi memang ada orang takut, ada yang orang relax. Rupa-rupanya masa dekat Madinah ada sekali tu, dalam hadis yang sahih, Nabi tengah bagi kuliah dekat perempuan. Perempuan Madinah ni dia dah lebih bising daripada perempuan Mekah. Kan ada budaya berbeza-beza kan. Macam contohnya orang putih, dia takkan diam macam ni kan. Orang putih kalau dengan kuliah macam dia bising, dia akan tanya, but why he didn't do that? Why? Faham tak orang putih? Kalau orang Malaysia macam ni, ketawa pun sikit-sikit kan? Walaupun kelakar juga, tapi tak nak ketawa sangat kan, gitu kan? Sebab ada segan lah ustaz ke? Kalau tak perhati dia, orang putih tu tapi kenapa kata dia? Ya, tu tapi kenapa? I don't understand. Itu orang putih, orang Arab pun macam tu. Orang Melayu relax. Zaman Nabi, perempuan dia, orang Madinah ni bising ni. Maka sambil Nabi cakap, dan perempuan ada satu special gift lah. Apa dia? Mereka boleh cakap ramai-ramai masa betul. Betul je. Perempuan ni dia lebih bising dari lelaki. Betul ke tidak? Tak tahulah. Lelaki ni bising juga, tapi perempuan ni bising sikit. Kalau ramai-ramai lah. Maka satu lagi lah, dia orang, kalau seorang cakap, orang lain boleh cakap juga. Kalau lelaki, jap, dia aku cakap. Okay, kita akan berhentikan kawan kita. Jap, dia aku cakap. Kalau perempuan tak sama-sama cakap, tengok suara siapa lagi kuat. Jadi kalau ramai-ramai, bapak saya sakit, bapak saya pun sakit, agaknya musim yang kedua. Agaknya musim lah, yang ketiga boleh menyambung. Tapi tak ada siapa pun marah, betul tak? Itu style perempuan lah. Lelaki-lelaki dia senyap. Jadi zaman Nabi pun ramai-ramai tanya fatwa Nabi, kalau aku buat macam ni okey ke tak? Tapi kami, suami aku pun macam tu, faham tak? Macam tu, bising-bising. Maka bising dia orang, satu rumah tu bising sebab ramai perempuan Ansar. Maka Sayyidina Umar yang ditakuti oleh orang. Umar kan orang takut. Tahu tak kisah Umar bertakut, orang takut dengan dia? Dia ni tinggi sangat kan? Dia tinggi semacam, kalau dia duduk atas kuda, kaki dia dekat sampai bawah. Kuda tinggi je tau, kaki dia dekat sampai bawah. Dan satu riwayat dia kata, Umar ni pernah jalan kat jalan. Lepas tu dia dengar bunyi kot, dia pandang belakang. Ada seorang perempuan tengah mengandung. Gugur dia. Gugur dia. Tengok muka Umar dia. Sampaikan sahabat Nabi kemudian kena bincang, kira Umar kena bayar ke tidak kematian dia ni. Bincang-bincang kata takkanlah Umar salah. Dia pandang dia. Pandang, gugur dah. Dia takutnya manusia pada Umar. Style itu menakutkan. Muka dia pun Allah muka menakutkan Umar masa tu. Jadi Umar dengar yang bising-bising rumah Nabi. Dia pun nak tahu apa cerita. Dia kata kawan Nabi. Dia pun Assalamualaikum. Knock. Nabi kata masuklah. Bila Umar masuk aja, yang bising ni, aku pun ni. Terus zoom. Ya. Kemudian turun menyobok belakang Nabi. Turun lagi belakang Nabi. Nabi tengah duduk. Umar masuk, Nabi senyum tau. Bila Umar tengok muka Nabi senyum, dia kata semoga Allah buat kau senyum sampai bila-bila. Yelah, senyuman Nabi mesti lebih manis daripada siapa-siapa kan. Dia the best of the man. The best of man kan, orang terbaik dalam dunia ni. Senyuman dia mestilah sangat manis kan. Semoga Allah bagi kita peluang untuk jumpa Nabi nanti di jannah. Amin. Sebut amin. Amin. Sebab kita doa, betul? Okey, doa tak sampai sini ni. Sampai cakap pun amin. Okey. So, tapi Nabi cakap, Umar, kau tak nak tahu ke pasal apa aku senyum? Kenapa Nabi? Nabi pun cerita, perempuan ni semua tadi bising tadi.
masa dengan aku ni. Jadi aku cubalah diamkan cakap kan. Nabi cuba bagi jawapan. Tapi Nabi faham lah diorang. Tapi bila kau masuk je tu, diorang diam, nyobok. Betul tak ni perempuan faham? Umar kata, Umar jadi marah. Umar memang marah. Dia cakap, wahai musuh Allah. Dia marah dengan perempuan. Musuh-musuh Allah. Engkau takut dengan aku tapi tak hormat pada Nabi. Dia marah. Mana boleh dengan Nabi kau bising macam tu? Tapi dengan aku kau macam hormat pula. Mana boleh? Nabi kau kena hormat lebih. Kemudian Nabi pun nampak Umar makin marah. Perempuan tu diam je. Tapi ada seorang boleh jawab. Perempuan Ansar ni berani sikit. Umar, kami macam ni sebab takut kau ni garam. Jawab. Jadi agaknya Umar nak jawab ke apa, Nabi stop kan. Tidak, Umar relax. Itu Umar. Jangankan perempuan ni, syaitan pun takut dengan kau. Syaitan pun takut dengan kau. Umar kata, bila engkau jalan di satu jalan, syaitan pun tak jalan dekat jalan. Kalau dia jalan dekat Taman Sari 1 katakan. Taman Sari 1 kan, syaitan akan jalan kat Taman Sari 4. Sebab apa Umar dah jalan sini tak mahu. Dia orang pun putus asa dengan Umar. Betul. Umar ni memang syaitan tak ada chance sangat kan. Memang Umar ni style gitu. Maka nampak tak betapa Nabi relax dengan orang yang bising-bising. Dan betapa Nabi faham bahawa orang macam ni pun wujud. Macam Umar yang masuk tu kan. Nabi faham. Nabi ada tak kata, Umar kau kena ikut style aku. Nampak tak tu? Relax kan. Nabi faham orang macam ni wujud. Dan Nabi juga faham orang yang bising-bising juga wujud. Nabi layan semua orang ikut keadaan mereka masing-masing. Taklah nak paksa semua orang ikut satu style. Kan pelawak tadi ada Nu'aiman tu, kemudian ni perempuan, kemudian Umar, Allahu Akbar. Ada soalan tak soal tadi kan? Sekali tu Nabi, ada seorang lelaki ni, namanya Zahir. Zahir sahabat Nabi juga. Tetapi dia ni sahabat Nabi yang orang tak respect sangat. Sebab rupanya sangat buruk. Dia mungkin ada kecacatan ke apa kan. Kiranya bukan orang hebat-hebat lah. Bukan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali gitu. Zahir. So sekali tu Zahir, Nabi fahamlah bahawa sahabat lain taklah respect dia sangat, tak hormat dia sangat. Kan ada orang yang macam tu. Orang macam orang biasa-biasa kan. Yang contohlah katakan kalau kita ni CEO syarikat kan orang respect, Assalamualaikum Datuk kan. Tapi kalau kita orang yang contohnya macam tukang lap lift kan ni. Lift kan. Orang tak ada bagi salam buat kita. Kita ni macam ada tak genap, tak ada tak ganjil kan. Kerja kau buat je lah. Kita borak sama kita. Ya, jom kita pergi Starbucks lepas ni. Kan, jom pergi minum tu lah. Kita cakap sama kita. Kita tak heran pasal dia. Sebab pada kita dia tak ada lah. Nabi faham tentang masalah orang macam ni. Dia nama sahabat tu Zahir. Maka Nabi satu hari Nabi tengok Zahir ni, dia tengah tengah jual barang dekat pasar. Dia penjaga. Cakaplah siapa nak beli ni bagi sini kan. Siapa nak beli ni harga dia. Siapa nak beli ni harga dia. Nabi datang dari belakang. Bayangkan ustaz datang. Dia ustaz ni, dia mufti kan. Dia lah ustaz, dia mufti, dia hakim, dia Nabi juga. Dia Rasulullah SAW. Dia datang dari belakang. Dia peluk Zahir dari belakang. Zahir tak tahu siapa peluk dia. Dia peluk kuat. Kemudian Nabi tahu dia cakap kan Zahir tadi jual barang. Siapa nak beli, siapa nak beli. Nabi pula jerit. Siapa nak beli ni, hamba ni. Nabi pula nak jual Zahir konon. Siapa nak beli Zahir ni, siapa nak beli ni, siapa nak beli hamba ni. Betul tak kita semua hamba ni? Jadi Nabi tak menipu lah. Cumanya Nabi tak bagi orang beli dia kan. Tapi kita semua hamba Allah betul. Jadi Nabi tak akan menipu dalam lawak dia. Sahabat-sahabat mungkin ada unsur penipuan. Sahabat Nabi orang biasa-biasa ke. Tapi Nabi dalam dia punya lawak dia tak pernah menipu. Okey? So Nabi kata siapa nak beli hamba ni? Maka Zahir tu macam meronta apa benda ni tangkap aku kan. Kemudian baru dia pesan suara tu orang Nabi. Maka dia pun relax. Oh Nabi peluk aku kan best. Zahir ni tak ada siapa heran pasal dia tau. Tak ada siapa nak kawan dengan dia. Tapi Nabi peluk dia kat pasar. Siapa nak beli hamba ni? Kemudian Zahir cakap satu benda yang menjengkelkan. Dia kata apa? Wahai Nabi. Dia kenal lah kan. Wahai Nabi, siapa nak beli hamba macam aku ni? Maknanya dia tahulah kedudukan dia dalam masyarakat sangat rendah. Nabi pun cakap satu benda yang menggembirakan dia. Wahai Zahir, di sisi Allah engkau sangat mahal. Maka happy lah Zahir. Gembiralah. Nampak tak macam mana Nabi layan setiap orang sahabat mengikut style dia masing-masing. Dan Nabi kisah pasal orang-orang yang bawah-bawah. Maka sebab itu kita semua kena ada banyak rahmah. Kan, perkataan rahmah tu apa sebenarnya maksud? Belajar tak perkataan rahmah? Contohlah, apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Apa maksud Rahman, Rahim?
Maha lagi Maha penyayang. Bukan mengasihi, pengasih dan penyayang. Ada perkataan lain, ada perkataan lain. Pernah dengar? Rahman dengan Rahim. Sebenarnya dia datang daripada perkataan yang sama. Hari ni kita kena clear dalam bab ni. Rupanya Rahmah daripada sini jadi Rahim. Rahim, yang Rahim mak tu Rahim, Rahman. Rahman itu adik-adik kat sini Rahman. Kemudian Rahim, ada ya kat sini. Rahim, Rahman, yarhamukallah tu, rahimahullah tu daripada perkataan Rahamah, yang bermaksud, maksudnya apa? Penyayang, pengasih, betul? Sebenarnya maksud itu semua agak kurang tepat. Maksud sebenar rahmah, yang kita panggil rahmat Allah tu, semoga rahmat Allah ke atas kau tu, maksud dia sebenar ialah apa dia? Ini kita kena clear bahawa kasih dengan kasihan berbeza, betul tak? Kasih itu kita love, sayang. Tapi kasihan tak kira sayang tak sayang, betul? Kita kasihkan anak kita, tapi kita kasihan kepada anak orang lain. Tak kasih sangat anak orang lain, betul? Sebab Allah bagi kita kita punya sayang tu tak besar sangat ni. Tapi sayang Allah tu besar lah. Kita punya sayang tak besar sangat. Anak kita sayang, anak orang lain sayang sikit. Anak adik mungkin sayang sikit, anak orang lain tak apa. Tapi kita ada kasihan kepada semua. Apa tu kasihan? Contoh, anak orang lain tak Islam pun, ataupun bukan saudara kita, jauh, tak tahu siapa pun. Dia tengah jalan, budak tu umur 2 tahun, jalan, dan depan dia longkang. Adik-adik tolong dia. Orang lain tu tak nampak. Kita akan dia longkang, jatuh, pecah kepala. Betul? Kita sebab sayang-sayangkan diri kita, ataupun sebab kita kasihan. Kalau jatuh kan kasihan, betul tak? Itu maksudnya kasihan. Itu maksudnya rahmah, kasihan. Okey. So rahmah ialah sifat kasihan. Dan tahu tak apa Allah kata? Allah ada sifat rahmah. Kenapa Allah kena kasihan kat kita? Baru kita faham sekarang. Oh, Allah kasihan kat kita. Kasihan budak. Kenapa Allah kasihan kat kita? Sebab, betul tak? Allah juga bagi akal, betul? Tetapi nafsu kita tu, nafsu yang kita suruh kita buat pada jahat, yang kalau nak beli banyak-banyak lah, kalau dengki dengan orang, pasal apa kereta dia besar, kita kecil, ada kan itu? Kenapa jam tangan mahal, G-Shock lah, apalah, ada kan? Berapa yang mahal, berapa itu, kenapa ni? Allah bapak aku tak cukup duit, masa bapak dia kaya sangat? Kan kita gitu. Oh best lah kau ada G harga 500, aku harga RM15. Kan kita jealous. Semua ni datang dari satu benda, apa nama? Nafsu kan? Adakah siapa-siapa kat sini minta dekat, ya Allah bagi dia nafsu lebih sikit? Ada? Ataupun masa baby umur 2-3 tahun, ya Allah tak ada nafsu lagi, bagilah sikit? Ada? Tak ada siapa pun minta nafsu. Kita minta makin pandai je, akal pun pergi tambah kan? Tapi nafsu tak ada siapa pun minta. Tapi Allah bagi lah. Jadi Allah yang sama bagi kita akal, dia juga bagi nafsu. Jadi Allah kesian tak pada kita? Kesian. Sebab Allah tahu kita mesti akan jalan dan jatuh. Dan akan jalan dan jatuh. Betul tak? Betul tak semua orang kat depan saya ni pernah bertaubat? Pernah cakap sorry kat Allah? Betul? Sebab pernah buat salah. Ada tak siapa kata, oh orang panggil saya doktor lah kan, sebab saya minum perubatan. Oh doktor, saya tak pernah, saya tak pernah buat salah, tak pernah taubat. Ada tak orang gitu? Siapa berani cakap itu? Oh saya okey, saya clear, umur dah 35, tak pernah buat dosa lagi. Tak ada siapa pun akan cakap itu. Sebab apa? Memang Allah cipta kita untuk buat dosa, supaya kita bertaubat. Maka Allah tengok kita ni bukan dengan cara kita tengok orang besar. Kan kita tengok orang besar kata nak gaduh kan, kadang-kadang tak puas hati ke style kan, kau dia tak berubah-ubah kan daripada dulu kan. Kenapa tak berubah? Kita kan marah dia. Tapi perasan tak, kalau abang macam ni kan, abang nama Zaki. Kalau Zaki lah, saya tengah duduk ataupun ceramah-ceramah ni, Zaki datang kat saya, sepak hati saya kan, katakan agak-agak saya diam tak? Zaki duduk, Zaki jangan buat macam tu. Ada sebab itu. Saya pun lelaki man, apa kau sepak penceramah kan? Kau ni something wrong kau ni. Mungkin saya marah dia, betul tak? Silap-silap saya sepak dia satu kali, biar adil. Mari sini, aku sepak kau sekali lagi kan, sekali. Satu, kosong. Satu sama sorry. Tapi perasan tak kalau ada adik belakang dia umur 3 tahun kan? Tek tok.
Tiba-tiba datang kat saya, pakcik, tengok muka sikit, tengok muka apa dia. Oh, ya. Sedap. Dan lempang saya sedapnya, bunyi pun kuat. Kan, kuat. Maka korang semua pun terkejut. Allah, bicara makan ni lempang. Agak-agak saya akan buat apa kat dia? Saya akan tetap senyum. Adik tidur belakang ni. Ya, pergi kat mak. Betul tak? Saya tak akan kata, mai sini adik. Adik pula kata, mai sini, duduk diam. Dia tutup mata. Pergi dia. Tak, sebab dia umur berapa? Dia kurang akal ni, betul? Dia belum pandai lagi. Macam itulah Allah pandang kita sebenarnya. Allah tahu akal kita kurang. Sebab itu kita tak faham sangat syurga rupa macam mana dia. Syurga. Dah pernah tengok? Tak pernah? Percaya? Kan susah kan sebenarnya? Kan susah sebenarnya? Neraka pernah tengok? Tak pernah. Kan susah. Allah faham susah tu. Nabi kau pernah jumpa? Ada ke betul Nabi tu? Ada ke Nabi? Ada. Kau pernah tengok ke? Habis? Kan susah kan? Tapi ada. Yelah, tapi pernah tengok? Tak ada, tapi kan susah. Kesusahan ini semua buatkan Allah apa? Allah Maha Rahmah. Dia kesian kat kita. Dalam kesian itulah, sebab itu disebut, Nabi pernah cakap, kita semua akan masuk syurga kerana amalan kita. Betul ke? Kerana apa? Kerana rahmat Allah. Kita faham dah masuk rahmat sekarang. Kerana Allah kesian dengan kita. Kemudian Aisyah pun terkejut. Maknanya, faham tak? You amal macam mana pun, tahajud tak pernah tinggal. Satu malam sampai 2 kali tahajud. Bangun pukul 2 pagi, bangun pukul 5 pagi. Power betul kan? Jadi hitam dari semua. Siapa sujud sini sikit. Macam saya, semua hitam lah. Buat semayang, nak main. Tahajud sampai 2 kali bang. Tapi bila nanti nak masuk syurga nanti, kita akan masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat Allah. Kan kita macam pelik. Tapi pakcik ni tak pernah tinggal solat, hampir tak pernah buat dosa. Baik solat, zikir, puasa sunat, masih masuk syurga kerana apa? Kerana Allah kasihan kepada dia. Maknanya amalan kita ni berharga sangat kepada sisi Allah. Bertambah tu Allah punya kemegahan bila kita solat lebih sikit. Tak ada. Faham tak? Kemegahan Allah tak bertambah. Allah dah cukup megah. Faham? Kebesaran Allah bertambah ke awak solat lebih? No, you are nothing sebenarnya. Awak ni cuma satu titik bagi Allah je. Satu titik je. Zoom tu. Macam habuk tau. Tetapi tetap Allah kata habuk ni yang pernah masuk syurga. Solat kita apa pun tak guna. Kita punya RM5 kita bagi kat tabur, kita rasa besar sangat lah. RM5 ni. Solat Jumaat. Betul tak? RM5 bagi. Orang ni RM1. Nampak macam tu tau. Kerja dah besar. RM1 bagi. Student Amin Al-Amin. RM5 tunjuk depan pakcik. Tengok. Kita rasa besar dah. RM5 tu apa sangat berbanding dengan satu bumi ni milik siapa? Dan tak cukup bumi, Marikh, Pluto, bintang yang beribu tu yang kita tengok tak pernah tercapai oleh manusia lagi. Teleskop pun tak sampai lagi. Semua tu milik Allah. Allah heran dengan pasal RM5 awak. Tetapi Allah jadikan nilai RM5 tu besar untuk Allah. Jadi kita akan masuk syurga kerana apa? Kerana Allah kasihan dengan kita. Satu lelaki pernah cakap dengan Nabi, dengan Allah. Akhirat nanti seorang lelaki Allah akan kira dia punya amalan lebih kurang. Allah kata, okey malaikat, masukkan dia dalam syurga kerana rahmat aku, Allah kata. Orang lelaki ni sebab apa? Dia sepanjang hidup dia sangat kurang buat dosa, banyak buat amalan. Banyak sangat amalan. Maka dia cakap, Allah, jap, pause, berhenti. Kenapa aku masuk syurga? Kerana apa? Rahmat engkau. Maknanya sebab Allah kesian dekat aku masuk syurga. Tapi Allah, amalan aku kan banyak kan, kita bajet macam tu. Kita bawa amalan berguli-guli. Lepas kat Allah kira tengok, banyak lagi. Kan kita fikir macam tu. Lelaki tu pun fikir macam tu. Dia kata, wahai Allah, amalan aku banyak, kiralah amalan. Aku nak masuk syurga ikut amalan, mungkin tingkat tinggi sikit. Amalan aku banyak lah, susah payah aku solat, tiba-tiba tak kira semua ni, masuk kerana kasihan. Mana boleh? Kira lah Allah. Maka Allah pun perintahkan malaikat kira. Start. Bila start kira dapat satu amount lah, satu nombor lah. Okey, contohlah, pahala kau 5 juta pahala tu lah, katakan. Kemudian Allah suruh malaikat kira amalan dah kan, pahala dah banyak tadi. Okey, malaikat sekarang kira nikmat kan bagi kat dia kat dunia. Dan malaikat kira nikmat yang setara dengan 5 juta tu.
5 juta tu tak terbayar nikmat sebelah mata. Mata je. Belum lagi handsome, boleh sedut, oksigen paru-paru, kaki, tangan, tak kira lagi. Sebelah mata memandang ni pun tak lepas lagi untuk yang 5 juta lah kan? Maka Allah kata apa? Okey, habis. Maknanya kau tak boleh bayar hutang aku, faham tak? Maknanya Allah ni dah siap-siap dah kita ni berhutang dengan Allah. Maka Allah kata okey, maknanya kau kira tak ada pahala lah. Sebab aku dah bagi lah. Aku dah bagi nikmat tu. Maka kau dikira kosong sekarang ataupun negatif. Sekarang ni kau pergi mana? Maka dia cepat-cepat suri. Tak apa kira sebab kesian. Maka Allah selamatkan. Maknanya bukan amalan. Sebab itu bila kita solat jangan bangga sangat. Relax je. Ya Allah, thank you Allah. Sebab apa? Kau bagi aku solat lagi. Thank you Allah sebab aku boleh sujud cakap apa? Thank you Allah. Kita kena berterima kasih kepada Allah kerana kita boleh berterima kasih. Sebab orang lain tak berterima kasih. Dia hidup tau, dia dapat rezeki. Every day dapat rezeki. Dia kaya, tapi apa? Alah, semayang untuk ustaz-ustaz. Ataupun alah, tua nanti aku pergi masjid lah. Betul? Maknanya kebolehan untuk sujud dan cakap thank you tu sendiri satu nikmat. Maka lepas ni janganlah kita semayang kerana terpaksa dah. Sebab nikmat Allah yang sebelah mata pun takkan selesai. Satu dunia punya amalan. Maka jom kita cakap, ya Allah, thank you so much. Aisyah tanya dekat Nabi, Nabi, walaupun engkau, kan Nabi kata semua orang akan masuk juga kerana rahmat Allah. Aisyah tanya, Nabi, engkau pun termasuk. Sebab Aisyah tengok Nabi solat macam mana sampai bengkak hati dia. Umur dia 60-an dekat Madinah. Nabi akan solat, kemudian solat. Nabi punya solat macam mana tau? Solat malam dia, satu rakaat dia akan sembahyang surah Baqarah dan surah An-Nisa habis. Assalamualaikum. Habis surah Baqarah semua. Maknanya sekali berdiri sampai 2 jam. Sekali berdiri 2 jam. Bila berdiri sampai 2 jam, maka Aisyah pun tengok, wah, power betul kan. Dan Aisyah kata, walaupun engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi. Nabi kata, walaupun aku pun akan masuk syurga kerana kesiannya Allah pada aku. Kesiannya Allah pada aku. Yes. Maka kita semua lepas ni sepatutnya kalau kita solat bukan lagi kerana terpaksa betul, tapi kita nak cakap thank you, kan? Sebab thank you Allah sebab apa? Kalau tidak, kita pun akan termasuk golongan yang tak pandai cakap thank you. Betul tak? Entah siapa-siapa nak. Dan thank you Allah bagi apa? Aku boleh melihat, boleh mendengar. Betul tak? Kita kan agak sempurna, alhamdulillah. Maka kita kena thank you Allah sebab tu. Dan Nabi pun bila dia solat sampai bengkak kaki dia, bengkak kaki, Aisyah tanya, wahai Nabi kan, wahai suami aku kan, apa lagi kau nak? Kan kau dah pasti masuk syurga. Kan Nabi pasti, kalau Nabi tak pasti, saya tak tahulah macam mana. Apa lagi saya kan? Nabi dah sure masuk syurga. Aisyah tanya, wahai Nabi, apa lagi kan? Apa lagi? Relax lah. Sebab Nabi dah semayang malam sampai tua-tua ni, umur 60-an. Dan tak jawapan Nabi ni kita kena pegang kuat-kuat. Apa Nabi kata? Ya Aisyah, dia kata, afala akunu abdan syakura. Dia kata apa? Kalau kita lah kalau macam cikgu sekolah Al-Amin ke apa, kalau solat lebih sikit orang kata, ustaz siapa kan solat sunat lepas maghrib isyak kan, lepas tu lepas zuhur pun solat kan, mungkin ustaz tu akan jawab, mungkin lah, aku kan ustaz kena tunjuk contoh yang baik untuk budak-budak ni, betul tak? Mungkin dia akan jawab, kalau saya sebagai bapa saya solat mungkin saya akan solat dengan bacaan Quran lebih baik ke kalau saya jadi imam. Kalau orang tanya saya, pasal apa kan? Pasal apa Jeffrey semayang macam elok sikit ni? Kalau semayang tempat lain macam ni, slow je, cepat je habis. Kenapa depan anak macam ni? Saya mungkin akan jawab, kita nak jadi contoh yang baik kan? Tapi Nabi tak kata pun macam tu. Nabi jawab apa? Kan dia boleh kata, aku kan Nabi, takkan aku nak semayang pendek-pendek. Kenalah semayang tahajud. Budak Al-Amin kena semayang tahajud betul? Mana boleh tak solat tahajud kan? Budak sekolah Cina pun solat tahajud kan? Apa lagi sekolah Al-Amin? Contoh. Maka itu bukan jawapan Nabi. Tahu Nabi kata apa? Wahai Aisyah, tak boleh ke aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maknanya sujud Nabi tu sebab dia nak cakap thank you ke Allah. Allah dah bagi dia banyak sangat. Dan pada Nabi tak cukup dia bersujud dia. Memang tak cukup. Memang takkan cukup sujud kita, tak cukup thank you kita, alhamdulillah, Allahu Akbar, takkan cukup. Sampai kita mati, kita akan masih minta Allah punya rahmat. Sebab itu Bismillahirrahmanirrahim maksudnya apa tau? Allah punya sifat kasihan di bumi sahaja. Yang kita tulis ni, banyak orang putih ada yang tulis buku
masa dia tulis dalam Quran, dia punya maksud dia. Dia kata, dengan nama Allah yang Maha Kasihan di bumi sahaja. Ataupun disebut Maha Kasihan sementara. Dan yang Maha Kasihan selama-lama. Ataupun di akhirat. Faham tak? Dia buat macam tu. Maksud sebenarnya betul. Maksudnya Ar-Rahman. Kalau student Al-Amin ni belajar bahasa Arab sikit, kau ada Arab. Kalau kita dahaga apa? Dahaga kita sebut apa? Dahaga kita sebut apa? Okey, kalau ana lapar, ana jauh aman, betul tak? Kalau kita dahaga, atsyan. Kalau marah, ghadban, betul tak? Yang ada alif hujung, betul tak? Ghadaba ialah marah, ghadaban ialah tengah marah. Kalau ada alif kat hujung, biasanya maksudnya ialah sementara. Perasan tak? Tak ada siapa pun boleh marah 5 tahun. Bangun tidur marah. Faham tak? Kalau gaduh, kita gaduh. Kan gaduh malam dah okey kan? Kalau gaduh sekarang, baru marah. Esok pagi bangun malu, marah lagi dengan apa nama dia? Dia lah. Bangun tidur sebelum subuh. Mana dia? Mana dia? Aku nak bunuh dia. Ada tak itu? Lepas tu lepas main subuh, mana dia? Mana ada orang marah sampai 5-6 jam? Tak ada. Kan marah tu sementara, betul. Begitu juga dahaga. Ada ke? Aku dah dahaga 5 tahun dah dahaga. Mana ada? Tak. Dahaga okey. Dahaga okey, betul tak? Begitu juga lapar. Lapar tak lama. Lepas 5 hari, 6 hari dia mati je. Sebab lapar tu sementara. Maka Rahman, sifat kasihan Allah yang sementara. Maknanya di bumi. Dan dengan sifat Rahman itulah apa dia? Orang yang tak pernah sujud kepada dia pun Allah bagi kekayaan. Allah tak pernah sujud kepada dia walau sekali, tak pernah thank you dengan dia pun Allah tetap bagi dia kebahagiaan. Dia tak cuba membahagikan Allah lagi lain, betul? Allah cipta dia ni, cipta mak dia, bapak dia, atuk dia, tapi dia tak pernah cakap ya Allah thank you, tak pernah sekali pun. Tapi pasal tak orang macam ni kadang-kadang dia happy. Oh dia ada banyak harta, anak-anak dia ramai, dia happy, gelak-gelak, kita pun tengok gambar jealous, masuk Facebook, selfie. Tapi dia tak pernah sujud kepada Allah walau sekali. No thank you. Tetapi Allah bagi dia, bagi juga apa? Sikit. Kerana Allah ada sifat Rahman. Tetapi ingat, Rahman ialah sementara. Akhirat nanti Allah akan pandang dia tak? No. Sifat Rahim Allah. Rahim daripada wazan ataupun style dalam bahasa Arab ni dipanggil macam alim, maknanya deep. Faham tak? Boleh faham? Alim tu macam sangat alim. Alim. Dan lain-lain lah, maknanya sangat, bersangatan. Maknanya apa? Rahim ialah sifat Allah yang kasihan kepada makhluk dia yang pernah cakap thank you dekat. Maka Allah akan balas balik sifat dengan sifat rahimnya di akhirat. Dan waktu itulah yang kita duk harap tu lah. Betul tak? Kita duk harap tu. Apa dia? Nanti Allah akan pandang kita dengan sifat kasihan. Dengan pandangan kasihan. Sebab Allah kasihan kat kita sebab ada yang baru datang. Kenapa Allah kasihan kat kita? Sebab Allah bagi kita akal. Dan pada masa yang sama Allah juga bagi kita nafsu. Kan? Allah bagi kita akal dan nafsu. Dan kita tak pernah minta pun apa-apa. Dan betul tak? Tidak ku minta lahir ke dunia. Betul? Lagu tu kira betul juga. Siapa yang minta? Kemudian lepas lahir ada pula peraturan dia. You jangan buat ni, kau kalau buat ini kan susah sebenarnya. Kan kita tak minta. Jadi Allah Maha kesian kepada kita. Dan fahamkan, saya nak bagi contoh apa maksud kesian ni. Contohlah. Allah bila dia cipta langit dan bumi, Allah tulis. Kan kita kalau kita nak ada benda penting dalam hidup kita, kalau besok kita nak ingatkan diri kita akan tulis kat dinding kan. Ada macam sticky note kan. Esok jangan lupa bos ni panggil brother ni Yusun panggil, gitulah kan. Call dia ke call apa kan. Kita ada sticky note kan. Rupanya Allah pun ada macam sticky note. Dekat mana? Dekat aras. Allah pun ada. Kataballah indahu inda arsy. Allah sebut apa? Inna rahmati sabaqat ghadab. Allah tulis di mana? Di aras dia. Kita kan faham bahawa sifat ataupun nama Allah macam setaraf kan semua. Kan Allah ada sifat, Allah tu maha adil lah. Yes. Allah juga maha penyayang. Yes. Allah maha kasihan. Allah juga maha memberi rezeki. Betul? Allah ada sifat marah. Allah maha membalas. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah itu sangat kuat pembalasannya. Allah maha membalas, betul?
Dan Allah ada sifat Al-Muntaqim. Kita pernah baca tak? Pernah tak tengok maksud dia? Kan ada Maha membalas. Ada Allah Maha membalas. Allah ada sifat marah dia. Betul? Kena setuju dulu. Betul ke tidak dia? Betul. Semua sifatnya Allah yang baik je. Tak ada sifat kita takut. Betul tak? Kita takut. Kita dengar pun Maha membalas. Risau kita. Kita ingat sifat Allah ataupun nama Allah semua setara saja. Rupa-rupanya ada satu sifat Allah yang tinggi daripada semua sekali. Maknanya kita boleh susun. Nombor satu, satu sifat. Nombor dua, nombor tiga, sifat lain. Apa nombor satu dia sebenarnya? Sifat kasihan Allah. Allah sendiri tulis dekat aras dia, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa dia? Allah tulis di aras dia apa? Sesungguhnya sifat kasihan aku mengatasi sabaq, mengatasi sifat marah. Kan kita semua takut Allah punya marah kan? Jadi Allah nak bagi kita apa? Good news. Jangan risau. Macam mana pun rahmat aku mengatasi. Betul aku marah, tapi jangan lupa bahawa aku lebih kasihan dekat kau berbanding dengan marah. Okey. Yang Allah marah ialah apa? Orang yang memang sengaja-sengaja tak mau buat apa-apa. Yang ada peluang untuk berubah tapi saja tak mau kan? Macam tu dah lebih kurang. Okey. Dengan itu saya rasa time pun dah okey. Dan 9.30. Boleh? Oh, banyak lagi. Banyak. Sampai pukul 10. Wah, tak ada ni. Okey. Semua tu ada soalan tak? Kita ada student ramai daripada ni. Dia dari apa? Sekolah Al-Amin. Yang lain-lain tak ada ya? Ada kat bawah. Yang lain kita ada 30 orang lebih kan? Ada soalan? Dalam bab fiqh kita kan agak keras kan? Oh ini haram. Oh ini tak sah, habis dah kan? Ulang balik soalan kan? Kita tanya, kalau kita tanya kat kawan-kawan kita, sah ke kan? Tadi aku macam tak pasti, aku dah boleh wuduk ke tak? Pasti. Boleh ke kalau aku semayang kan? Semayang tapi seluar aku tak sikit ke kan? Ataupun ada lubang kecil ke kan? Kat seluar aku jarang lah. Kan macam-macam orang cerita kan? Orang risau kan pada semayang. Orang ada pula orang ambil semayang sampai tengah jam. Tanya kau macam tu. Ada ke? Ada kat kawan kita? Ambil semayang lama-lama macam. Dia basuh muka lagi. Basuh muka lagi. Sebab bila lepas basuh muka, dia tengok macam lemak, macam kering je sini. Sebab memang muka kita akan kering kan? Lepas kena air kan? Kita macam daun keladi sikit kan? Tahu daun keladi kan? Manusia gitu. Tapi dia ni ada masalah. Dia basuh tangan dia. Allah, tak kena je. Faham tak? Kemudian dia basuh, was-was. Dia kan buat. Kan ramai di kalangan manusia kat Malaysia macam ada masalah. Yang dah dewasa mungkin dah pernah tengok orang macam ni. Tahu kenapa? Kerana cara fiqh kita sangat keras. Saya beri contoh. Setelah 4 bulan masuk Islam, seorang sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As pernah dengar? Yes. Dia pergi ditugaskan oleh Nabi mengetuai satu kumpulan ahli kerja sahaja. Maka dia mengetuai dalam 300 orang. Kemudian ada 200 orang yang pun. Akhirnya dia mengetuai 500 orang. 500 orang. Malam tu dia berjunub. Dah tak faham. Faham berjunub? Maknanya dia bermimpi lah. Mimpi, maka dia kena mandi. Tapi tempat dia pergi tu ialah tengah musim sejuk. Orang lain cuma ambil wuduk lah. Dengan susah payah, sejuk lah, menggigil lah. Tapi dia tetap ambil wuduk. Amr ibn al-As mu'alaf. Tahu mu'alaf kan? Baru 4 bulan lagi raya dah. Yang kita suka panggil mu'alaf kan? Baru 4 bulan masuk Islam. Tahu dia buat apa? Dia pernah dengar dulu yang Nabi pernah ajar ada tayamum. Tayamum tu tepuk dekat bumi, sapu muka sekali, sapu tangan kanan dan kiri. Okey, faham kan? Tayamum. Maka Amr al-As dia fikir, air mati aku, sejuk. Dia tak tahan. Dia buat apa? Depan semua orang. Orang tahu pula tu dia berjunub. Dia kena mandi wajib ni. Tapi dia depan semua orang, dia buat tak. Orang semua, mana boleh. Sahabat Nabi lah ni. Sahabat Nabi juga yang tak puas haji. Dan 300 orang ni, 500 tadi. Apa ni kau buat ni? Diam tu. Dia diamkan semua. Kemudian kalau dia jadi makmum tak apa bang. Tahu dia jadi apa? Jadi imam. Jadi imam kita pun tak sure Allah sah ke tidak ni. Mayang je lah dalam geram-geram tu. Oh, kelas lah. Lepas tu tak sabar dia orang nak balik Madinah. Tahu apa? Nak buat apa? Dia report.
Bila balik report kan, cepat-cepat report. Nabi tahu tak Amr bin As buat apa? Adakah patut junub main-main tanah saja? Sapu-sapu, mana boleh? Sapu-sapu. Nabi panggil Amr bin As. Kami baru 4 bulan masuk Islam. Amru, apa kau buat? Betul ke orang cakap kau main tepuk-tepuk tanah saja untuk mandi wajib kau? Kata betul Nabi, tempat tu sejuk, aku tak tahan. Bukankah Allah sebut dalam Quran? Ni Amru bagi dia dalil. Tapi Allah dalam Quran kan cakap, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu. Dalam Quran ada. Maka kalau aku guna air, aku rasa aku mati. Sebab itu aku main tepuk je. Dan Nabi bila dengar pun dia gelap macam abang. Nabi ketawa. Nabi kata, okey, jalan, tak ada hal. Allahu Akbar. Kenapa tak betapa relax ni Nabi? Jadi kita pun kena macam tu lah. Bila ada orang lain sikit dari kita, jangan tu hentam, oh ini mesti Syiah, atau ini Wahabi, oh ini mesti apa-apa je lah. Tak boleh, relax lah, relax. Mungkin dia betul, mungkin dia salah, tapi bagi cat. Betul tak bagi cat? Nabi pun macam tu, dengar dulu. Mungkin dia ada dalil, mungkin dia salah kan. Kita jangan terlalu cepat lompat kan, kita cepat sangat kita melangkah ke. Soalan masih tak ada. Orang Malaysia memang biasa tak ada soalan. Masih tak ada soalan. Kisah Amr bin As tu adalah dalam riwayat Abu Dawud, dan bagi siapa yang nak check kan. Ada soalan alhamdulillah. Bagaimana seorang sebab dia suka meringan-ringan agama. Meringankan agama. Dia tahu tapi dia suka ringan-ringan. Dia tak mahu maaf. Jadi dia tak solat lah. Dia solat, dia suruh waktu dia bermain banyak aku maksiat. Dia tak kira Allah yang maaf. Mati dah balik. Bagus. Nasihat untuk orang macam ni lah, sebenarnya betul, soalan itu baik. Dan memang akan ada orang lepas kuliah saya, dia akan cakap, oh ni buat dosa tak apalah. Ada orang salah faham macam tu. Saya suruh dia bersyukur. Allah faham pemurah, bersyukur pada Allah. Tak, dia jadi buat dosa. Pelik kan? Dia jadi lagi tak solat. Tak apalah, Allah ampunkan kan. Kacau lah. Itu mungkin dengan separuh kan, sambil main Facebook pun tahu. Memang seorang manusia dia patut ada dua sifat yang pada masa yang sama. Dia panggil khauf dan raja. Khauf ialah takut, raja ialah harap. Kan bila kita tahu Allah Maha Pemurah, kita ada harapan kan? Allah mesti ampunkan, kita ada harapan. Tetapi jangan lupa juga untuk takut kepada Allah. Tetapi ulama berbeza pendapat, yang mana satu kena ada sekarang. Waktu muda ni, contohnya kita tengah sihat, yang mana patut ada? Ada ulama berpendapat, satu pendapat waktu you muda, you kena khauf lebih sikit daripada raja. Maknanya takut tu kena lebih sikit, sebab kita tengah kuat. Tapi dah dekat-dekat tua nanti, biarlah harapan tu lebih, tapi takut tu kurangkan. Sebab nanti bila umur dia dah 67 kan, ataupun 80 kan, pakcik tak takut neraka ke pakcik dia? Dia akan fikir apa? Ya Allah, betul lah amalan aku berapa sangat. Dia akan kira amalan dia. Maka dia akan buat jadi apa? Dia akan putus asa pada rahmat Allah. Putus asa, yang la taqnatu min rahmatillah. Allah kata jangan putus asa. Okey. Tetapi dan satu lagi pendapat, masa sihat biar ada takut lebih sikit. Masa sakit biar ada harapan lebih sikit. Satu lagi pendapat, ikut setiap orang itu doktor bagi diri dia sendiri. Kalau tak silap saya, ini pendapat Imam Nawawi. Semua orang doktor, dia sendiri kena tahu, aku ni tengah main-main ni. Bacalah hadis-hadis yang menakutkan sikit, bagi kita takut sikit. Bagi hadis-hadis neraka, okey, tak mau masuk sini. Tapi bila kita dah jadi penakut sangat, Allah habislah aku, matilah aku kan, tak syurga, tak masuk syurga aku, apa kan, bacalah hadis-hadis yang memberi harapan. Kan dua-dua pun ada kan, dua-dua pun ada. Maka bacalah ataupun pergi kuliah-kuliah yang mengingatkan kita pasal rahmat Allah. Macam tu lah. Maka betul tak, dalam satu hari kadang-kadang kita ada up and down kan, maka kita tengoklah yang mana satu. Tapi betul, kalau duk dengar pasal syurga aja, kadang setengah-setengah orang dia akan ambil sambil lewu kan, setengah-setengah orang tu. Soalan lagi? Biasa kita dengar dan betul ilmu tu buatkan kita menjadi lebih baik. Okay. Tapi pada hari ini saya melihat manusia lebih berilmu dan menjadi lebih buruk. Okay. Apa pandangan Ustaz? Saya rasa kerana dia belajar macam dia belajar sebahagian dari agama, iaitu hukum.
Hukum bukan semuanya agama kan. Dia ada adab, ada akhlak kan. Hukum ialah satu. Maka dia belajar apa tahu? Apa hukumnya orang yang semayang tak letak tangan atas tangan? Maka dia akan cakap apa? Oh, itu solat tu boleh jadi tak sah. Faham? Dia belajar lah. Kemudian dia akan cepat-cepat mentaksahkan orang lain bersolat. Contoh dia belajar ada hadis yang tangan di dada saja. Itu yang dia jumpa. Maka dia akan marah orang yang semayang macam ni. Kan? Dan dia akan lagi marah ataupun kafirkan orang semayang macam ni. Kerana orang semayang macam ni. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ada rupanya ada mazhab Maliki macam tu. Jadi kena fahamlah. Jadi bila dia belajar satu jalan aja, dia rasa dia berilmu. Dia mungkin boleh sebut beberapa ayat Quran. Kita berasa wah hebat kan kau. Tapi biasanya dialah biasanya boleh rosakkan agama. Dialah kadang-kadang rosakkan. Sebab tu orang cakap separuh ilmu tu bahaya. Kita rasa kita tahu, tapi bahaya lah. Kita akan buat benda yang lebih bahaya kepada agama. So, tapi itu tak patutlah jadi penghalang untuk kita belajar. Nanti kita buat kesimpulan tak, oh lagi aku belajar lagi jahat. Jadi aku tak nak belajar. Tak nak pergi kelas. Tak boleh. InsyaAllah dengan pemahaman kita sekarang macam ni, yang kita share tadi tu, kita faham bahawa manusia memang beza kan. Dan kita kena ada sifat rahmat ataupun sifat kasihan kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ni rahmat Allah. Nak dekat habis dah. Nak tinggal sikit je. Dan saya dah share tadi sikit bahawa Nabi ialah ustaz segala ustaz. Betul. Dia ustaz segala ustaz. He is the best of ustaz, the best of mufti, the best of mujtahid. Dia terbaik. Tetapi kita tengok bila orang kononnya faham agama lebih sikit, dia akan lebih serius. Dia serius kepada kawan-kawan. Nak senyum pun susah. Sekali tu Nabi cium cucu dia. Ada seorang lelaki tengok Nabi, kau cium tu. Dia pelik. Aku ada 10 anak, aku tak pernah cium seorang. Nabi kata, man lam yarham lam yarham. Dia kata, siapa yang tidak ada sifat rahmah, sifat kasihan, maka Allah tak ada sifat kasihan pada dia. Mungkin lepas tu dia mesti cium anak dia. Sebab ada setengah orang memang kasar lah. Nak senyum pun susah. Kadang-kadang dalam kuliah saya pun rasa macam senyumlah sikit. Sebab kisahnya pasal senyuman, pasal Allah pun sayang, pasal Nabi ketawa kan. Tapi tak boleh tak senyum orang belakang tu. Pasal apa pakcik tu kan? Stres ni pakcik kan? Apalah sangat susah pakcik tu berbanding susah orang lain. Apalah sangat pakcik, at least boleh makan lagi depan dia. Orang kat Somalia tak makan-makan, betul tak? Apa susah nak pakcik? Relax pakcik, senyum sikit. Tapi tak senyum sampai ke akhir. Tak senyum sampai ke akhir. Satu kisah. Kan Nabi ada anak, isteri Nabi Aisyah. Bapa dia siapa? Ada budak lagi ni. Bapa dia Abu Bakar kan. Jadi bagi seorang isteri, suami dia ialah suami dia, tahu kan? Bagi seorang isteri, suami dia ialah suami dia. Suami dia bukan CEO syarikat. Faham tak? Bukan ustaz, bukan mufti, bukan pemilik pusat dakwah yang terbesar dalam Malaysia, contohnya IDT ke. Seorang ada tak isteri dia sini? Isteri pemilik IDT ada? Kat tu dia ada sini? Tak ada, kita boleh cakap saja. Dia tak kira tau suami dia apa hebat pun. Hebatlah macam mana suami dia, pada dia suami dia tak suami, betul? Kat rumah dia nak suami dia apa? Kalau boleh angkatlah kain sikit. Jangan letak stokin atas meja, letak bawah. Dia ada peraturan. Seorang isteri akan layan suami dia macam suami dia. Rupanya zaman Nabi pun macam tu. Isteri Nabi layan suami bukan macam Nabi, tapi macam suami. Kita rasa Nabi kan respect sikit. Kita ingat macam isteri Nabi ni semuanya Assalamualaikum Nabi. Dia ada apa arahan yang terbaru kan. Kita ingat macam tu. Rupanya tak. Bila saya cerita macam dalam kuliah saya, mak saya pun tanya lepas kuliah, mak saya, bukan the wife of Nabi are all very proper. Faham tak? Mak saya rasa pelik dengan cerita-cerita pasal isteri Nabi. Dia kata bukan orang proper. Give me time brother. When to stop, give me time. Kisah isteri Nabi lah. So sekali Nabi tengah bercakap dengan isteri dia, iaitu Aisyah. Dan Aisyah ada tak puas hati satu benda lah. Ada tak puas hati tu? Ada tak puas hati? Tuala tak jemur ke apa lah kan? Wallahualam. Pasal apa tak sidai kat luar, pukul dalam atas kursi? Tak puas hati. Jadi Aisyah sound Nabi. Nabi kata relax lah kan? Relax. Dia bising. Nabi kata alah sikit mihal kan? Dia bising. Buatlah bunyi dia.
Isteri nak sahur ni. Abu Bakar dengar anak dia punya bising. Abu Bakar datang rumah dia. Bagi salam, Assalamualaikum. Abu Bakar masuk, tahu dia dapat apa? Dan kena ingat, pada Abu Bakar, Aisyah ialah anak. Jadi Abu Bakar buat apa? Aisyah, kau diam boleh tak? Macam ini ke kau cakap dengan Nabi? Marah tak dia? Betul, kalau kita pun orang layan ustaz kita macam tu, tak kira siapa dia, jangan layan ustaz tu macam ni. Walaupun dia isteri tu tak, janganlah malukan orang. Contohlah, tahulah akak jangan macam ni kak, ni ustaz kita ni, betul tak? Kami semua respect, salam cium tangan. Akak lihat je, apalah bang, lambat sampai, betul tak? Contohlah, maka Abu Bakar tak puas hati. This is my Nabi, kan, kawan baik Nabi Abu Bakar, my Nabi and you are doing this. Maka Abu Bakar nak pukul dia. Kau main sini. Maka Abu Bakar nak pukul. Ini sahih tau, sahih. Tahu Nabi buat apa? Kalau saya akan tepi kan. Wahai bapa, pak betul, buatlah apa yang patut. Betul tak? Pak betul, buat apa yang patut. Mungkin lah kan. Tapi Nabi A lah kan. Dia suami yang A dia, seorang Nabi yang A, memang dia semuanya A lah, A plus. Tahu Nabi buat apa? Dia duduk tengah-tengah. Abu Bakar nak pukul anak dia ni. Dia duduk tengah-tengah, dia tahan. Jadi maknanya macam ni, jangan, dah, tak ada apa. Dah, relax, tak ada apa. Faham tak? Abu Bakar tetap juga nak pukul, dia tahan. Sambil Nabi tahan, nampak tak punya relaxnya ketua mufti Malaysia dunia lah. Faham tak? Kira Nabi kan ketua mufti. Tahu dia buat apa? Sambil tu, dia pandang belakang, dia kata kat Aisyah, kau tengok aku selamatkan kau? Kau selamat sebab aku tau, jangan lupa. Allahu Akbar. Sambil boleh buat lawak lagi. Aisyah, kau tengok? Aku selamat kau? Apa itu? Kemudian settle kan, Abu Bakar, Nabi kata kau keluar. Abu Bakar, jangan stres pergi. Sebab kau tengok anak kau mesti kau stres. Dia pun keluar, dia datang balik hari yang sama. Sebelum masuk dia dengar bunyi dia orang ni, dah tak gaduh dah. Dia faham? Suami isteri punya ketawa lah. Abu Bakar bagi salam, Assalamualaikum, boleh kau masuk. Wahai Nabi, ajarlah aku macam mana nak jadi macam kau. Faham tak? Tadi kan macam gaduh sangat, lepas tu sekarang duk pula. Baru je tadi. Maka Nabi kata, itulah lumrah manusia ya? Itulah lumrah manusia. Memang manusia macam tu. Nah, tengoklah macam mana Nabi melayan orang lain dan macam mana Nabi relax. Dan kita kan selalu tak puas hati dengan orang yang tanya soalan yang kadang macam bodoh sikit kan. Soalan bodoh sikit kan. Mak saya tak bagi guna kata bodoh ni. Dia tak apa. Dia tak ada sini. Dia tak ikut. Kalau ada orang tanya kan, contoh kan. Ustaz, dekat syurga nanti makanan kita apa Kemungkinan tak Ustaz bercakap confidentnya kau masuk syurga? Amalan dah cukup ke belum? Betul tak? Mungkin tak Ustaz tak? Mungkin lah. Kita ni confident sangat. Amalan sikit, zikirnya sikit. Betul tak? Mungkin lah kata dia. Kena kita merah padam ni. Silap saya soalan. Mungkin akan kena tu. Cuba tanya macam mana nak beramal kepada Allah. Betul tak? Mungkin akan kena lah. Fatwa keluar dah. Syurga neraka keluar dah. Maka orang tu mungkin akan terdiam. Rupanya zaman Nabi dah jadi daripada ni. Ada satu orang angkat tangan. Dia sahabat yang tak famous lah. Wahai Nabi, dekat syurga nanti, nampak tak? Dia tanya saya kat syurga tak? Dia tak tanya Nabi, aku masuk syurga tak? Tak. Kat syurga nanti kita pakaian yang berjahit ke ataupun ready made? Maknanya kat kedai kan siap-siap kan? Pakaian yang berjahit ke yang siap-siap? Jawapan sementara dia tanya soalan tu, orang lain dah ketawa kan? Apa soalan? Pakaian jahit ke apa kan? Apa punya soalan lah? Orang ketawa kan? Maka Nabi diamkan orang ketawa. Dia ada Nabi marah pula orang ketawa kan? Kenapa kau ketawa Nabi tanya? Adakah kerana orang yang tak tahu bertanya kepada orang yang tahu? Is that a joke? Itu lawak kan? So jangan ketawa. Kemudian Nabi beralih pada dia. Nabi tak kata, hey kau confident sangat masuk syurga. Nabi tak cakap macam tu. Itu memang Nabi tak pernah cakap kepada sesiapa pun seumur hidup Nabi. Tak pernah merendahkan orang yang kata kau ni tak dekat. Tak ada. Nabi tak pernah cakap. Nabi kata kalau kau nak tahu dekat syurga nanti, kita dah ada masalah ni. Dengar dulu jawapan Nabi. Ini ada yang saya. Kita akan pakai baju yang dibuat daripada buah-buahan. Kan dah pelik kan? Maka itulah tandanya bila Nabi cakap lebih sikit pasal syurga, kita pun tengah mudah. Sebab syurga ni kita tahu sikit je. Macam ada satu lubang kecil je yang kadang-kadang diberikan untuk tengok, betul lepas.
yang tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir kan. Kita bayang sungai macam sungai Kelang kan, kita punya bayangan. Tapi kalau Allah cerita lebih sikit, mungkin tak cukup perkataan untuk kita faham. Sebab apa dia? Syurga ialah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah sampai kepada hati manusia. Tak pernah sampai. Jadi bila Allah cerita sikit, kita faham-fahamlah ada lebih tu. Bila Allah cerita sikit, maknanya lebih lagi lah. Tapi kalau kita cerita terlebih sikit, kita pun terkejut. Kita akan fikir apa tahu? Daripada pakaian, daripada buah-buahan, adakah bermakna? Apa dia? Ada anggur kan? Betul tomato. Itu orang Malaysia akan tanya soalan apa? Tapi durian tak kat mana? Durian kat belakang. Macam nak duduk kan? Kalau kita, tapi Allahu a'lam. Betul tak? Allah Maha tahu apa yang dia nak buat. Tetapi agak-agak best ke tidak? Itu soalannya. Agak-agak dekat syurga pakaiannya best. Mesti best. Jangan fikir, mesti sejuk. Tomato kan, tomato. Kalau sekejap buat emas ke apa, sekejap kita buat kan, timun. Sekejap boleh lah, tapi untuk pakai macam tu kan macam malu. Allah Maha tahu. Betul tak? Allah Maha tahu. Maka selesailah soalan orang yang confident masuk syurga. Nabi tak kata, apa ni kan, apa ni, diamlah kau kan, amal dah lebih sikit, apa ni, confidence macam okay. Ada soalan tak? Last lah, cerita last sekali bahawa Nabi layan orang punya soalan dan jawapan orang, dan orang punya pemahaman. Pernah sekali saya pernah share kat IDP beberapa kali dah. Seorang lelaki, Nabi cerita tentang syurga. Maka adalah beberapa orang kat depan Nabi. Salah seorang Arab Badui. Maksudnya orang yang macam hidup nomad lah, daripada satu tempat ke tempat lain. Maka Nabi pun cerita, di syurga nanti akan ada satu orang lelaki yang lepas dia dah dapat semua nikmat dia. Ni best kita dengar ni. Dah dapat semua nikmat dia kat syurga dah. Kalau kita dah duduk syurga tingkat bawah pun, kita pun haji dah. Jangan masuk syurga dah. Sebab kita kat Malaysia dia ajar jangan harap, betul tak? Seolah-olah jangan harap sangat. Cubalah tapi jangan harap sangat. Kat Malaysia salah fahaman. Sebenarnya haraplah. Sebab apa? Syurga untuk kita, habis untuk siapa? Betul tak? Allah nak masukkan syurga orang macam mana? Orang datang kuliah lah. Dan juga orang lain yang meminta-minta dari dia, betul tak? Habis siapa lagi yang masuk syurga kalau bukan kita? Takkanlah kucing. Kan? Ya Allah, masukkanlah kita semua ke dalam syurga. Amin semua. Ya? Amin. Okay. So, bila dia cerita, ada seorang lelaki, lepas dia dapat nikmat syurga, Allah tanya dia, macam mana? Kira macam kepuasan pelanggan lah. Allah tanya dia. Macam, okey kan? Okey tak? Puas hati? Dia kata, ya Allah, best. Tapi orang duduk syurga ada tapi lah. Kan kita dah duduk syurga okey dah kan? Masuk dah okey. Ini tak. Okey Allah, semua okey, tapi ada satu benda lagi. Allah, ada lagi tak puas hati. Dah masuk syurga, dah happy, tapi ada tapinya juga. Itu menunjukkan apa? Kita ni ada nafsu tu. Dan tahu tak nafsu kita tu dekat syurga tak habis-habis. Tahu tak nafsu yang sama gila kita kat sini akan kali 100 kali kat sana. Kalau gila kereta lah kita minta lah. Ini daripada dalil, daripada hadis ni kita akan tahu lah. Manusia akan ikut apa dia punya kegilaan kan? Betul tak dekat dunia kita takkan puas? Takkan puas. Umur dah 60-70, hati masih 18 je. Betul, masih rasa aku okey lagi. Cuma lutut aku je. Lutut je, slack, air okey. Yelah bang, dengan lutut lah abang tak ada jalan. Betul tak? Lutut aku je, lain semua okey. Betul bang, tapi abang nak pergi jalan tak boleh. Kan, lutut lah out. Kemudian ataupun aku semua okey, kecuali jantungnya lemah kata. Jalan lebih sikit nanti dia berhenti. Tahu tak apa. Minit teruk lah tu. Kan, tapi kita rasa aku okey kan, sebab hati manusia tak pernah tu. Kan, hati takkan tu. Itulah nafsu namanya. Dan you tahu tak, Allah tak pernah suruh kita potong nafsu. Allah suruh kita tahan kejap. Apa? Mungkin 10 tahun. Yang orang mati umur 20 betul. Mungkin orang tu mati umur 50, tahanlah 30 tahun Allah kata. Betul tak? Ataupun tahan 60 years. Nanti aku akan bagi selama-lama. Exercise all your nafsu. Dengan nafsu kau tu, apa kau minta, kau minta. Contoh lelaki, balik pada cerita lelaki. Seorang lelaki tu dia kata, tapi Allah ada something wrong lagi lah. Tak cukup lah. Apa dia? Aku nak bercucuk tanam tadi. Kita pun pelik orang macam ni kan? Dekat syurga semua free lah bang. Aku je yang tanam lagi.
Betul tak? Minta je dah durian, kenapa? Siap dah kopek tak? Siap dah kok? Siap. Tapi dia nak minta aku nak tanam durian. Apa punya orang? Tapi ada orang macam berbuai dah, hilang sesuatu. Dia minta nak cucuk tanam. Tahu Allah kata apa? Manusia, kau memang takkan puas dengan apa kan? Dan Allah Maha tahu ke tak? Siapa yang buat kita tak puas dengan apa-apa? Allah juga. Kan dia juga yang buat kita tak puas. Dia bagi kita nafsu yang tak ada kesudahan. Nafsu yang takkan berumur lah. Dia tak ada usia. So, wahai manusia, kau memang takkan puas dan memang kau takkan puas. Betul lah. Maka Allah pun bagi dia, okeylah kau nak sangat. Nah, tanah. Dan tanah syurga mestilah subur kan. Ini dia biji benih, ambil. Maka dia pun ambil, dia start cucuk tanam. Maknanya akan ada orang macam ni. Dalam beberapa jam aja tumbuh pokok dan tumbuh buah. Dan dalam riwayat sebut satu biji buah besarnya macam kambing. Sebab kat syurga semuanya besar. Manusia kita ni semua akan besar macam Nabi Adam, 60 hasta dia. Kita akan besar supaya kita puas hati dengan semua nikmat. Kan kalau lidah lagi besar makan nasi lemak lagi sedap. Lidah kecil ni pun kan. Lidah kecil je, lidah kecil ni je. Cuba bayangkan kalau lidah tu besar macam bilik ni. Mesti lagi sedap nasi lemak tu. Betul tak? Dan nasi lemak tu kacang tu pun besar ni. Kalau lidah kita dah besar tu kan. Maka memang itulah dia maksud Allah tu. Maka lelaki ni pun dapat buah satu kecil. Buah anggur dia pun dah besar macam kambing. Puas hati dia, happy dia. Bila Nabi cerita macam ni, dah habis dah cerita orang kan. Salah seorang daripada orang yang dengar ni, orang Arab Badui tu, dia cakap, Nabi, aku rasa kan lelaki ni mesti dia orang Madinah. Dan dia mesti bukan orang nomad macam aku. Mesti bukan orang Badui macam aku. Sebab kami tak suka cucuk tanam. Orang Madinah dia tanam-tanam apa? Dengar benda ni, Nabi pun tersenyum. Apa maknanya? Maknanya Nabi pun terima tafsir ni kira tafsir lah ni, kira apa, syarah pada hadis ni. Syarah hadis ni pada pendapat orang yang tak apa belajar sampai Azhar ke Madinah pun. Simple aja. Dia kata, aku rasa orang ni mesti orang. Apa maksud dia? Semua orang ada dia punya gila, betul? Saya minat buku, abang mungkin minat rumah. Jadi kat syurga, ya Allah bagi aku 456 rumah. Pasal apa banyak sangat? Nak je, nak puas hati. Sebab kat dulunya tak sempat nak beli rumah. Betul tak? Apa saja. Nak motor besar, musuh besarnya macam gunung Kinabalu. Puas hati kau. Masa muda dulu dapat kapcai je. Contoh, apa sahaja Allah layan tak? Allah layan. Kenapa? Allah memang sayang kat kita. Kita je yang tak sayang Allah sangat. Dan kita akan berubah selepas kelani insyaAllah. Dan kita aja rasa Allah tak sayang kita. Salah. Dan memang ada ajaran beberapa orang di Malaysia seolah-olah Allah tak sayang kita. Itu salah 1000 kali salah. Kerana Allah Maha Rahmah. Allah Maha kasihan kepada kita. Dan satu je jelas salah. Apa maksud Allah kasihan kepada kita? Ya, saya bagi satu contoh. Allah Maha Adil, betul? Tetapi sifat rahmah dia lebih tinggi dari adil. Kita akan faham hari ini insyaAllah. Kan adil tu bagus. Tahu tak? Adil saja tak cukup untuk kita. Sebab kalau Allah kira adil aja, Abang Encik Rizam ni katakan dia akan solat seumur hidup dia mungkin 40 tahun. Maka adil kepada Allah ialah apa? Setiap kali waktu 40 tahun dah Allah letak dalam syurga, kemudian jangan tanya apa jadi. Betul tak? Adil. You buat satu, you dapat satu. Itu adil. You pukul saya sekali, saya pukul awak balik. Itu adil. Maka kalau saudara Rizam ni, dia solat 40 tahun, Allah kena masukkan dia 40 tahun dalam syurga. Itu pun kalau betul-betul adil, kena kira berapa minit dia solat. Baru adil kan? Maka apa? Kira-kira sehari sejam saja kau solat. Betul tak? 20 minit, 20 kali 5 kita dah buka, dapatlah sejam. Bagi cat 2 jam. Maka satu hari 2 jam saya masuk syurga, yang lain semua jangan tanya apa jadi. Adil. Itu betul-betul adil. Itu lagi tak kira kau ikhlas ke tak masa kau solat. Time solat. Betul tak? Itu Maha Adil. Tetapi Allah ada sifat yang lebih besar daripada apa dia? Dan apa maksud rahmah? Saya bagi contoh. Satu budak kecil, katakan umur anak saya lah, umur 8 tahun, 9 tahun, dah darjah 3 dah. Dia tahu tak apa yang salah, apa yang betul lebih kurang? Dia tahu tak kepentingan laptop bapak dia? Bapak dia tengah buat kerja, tengah buat PhD ke apa, thesis ke apa kan? Dia tahu tak bapak dia everyday dengan laptop untuk update apa kerja dia? Dia tahu kan itu kerja. Dan dia tak pernah main dengan laptop.
Tetapi tak tahu apa mood dia hari itu. Dia duduk main depan laptop. Tekan, cuba nak delete file. Sebab dia baru belajar kat sekolah. Delete je lah. Go and tekan DEL. Dia suka. Boleh delete. Are you sure? Yes. Apa dia nak cuba-cuba, bapak dia, stop. Bapak dia pegang dia, jangan main laptop, you main dengan your computer, your PC, don't come here. Dangerous, okay? Go there, this is very important. Kita sorry baba. Dia pun pergi, dia main. Minggu depan, saya tangkap dia sekali lagi. Cuba-cuba nak delete file. Pasal apa delete file tu? Delete. Game dia tak delete. File saja delete. Maka saya pegang dia, lagi sekali no more, okay, dia kata sorry baba, I'm just trying, sorry. Maka kali ketiga saya tangkap dia tengah buat apa. Sambil nak dia delete tu, dia tumbuk skrin saya punya laptop tu. Lepas tu pijak-pijak kat tengah dia. Saya pegang dia, saya kata no more, okay. This is last chance, no more. Kata sorry, main-main je. Lagi sekali you buat, I will really rotan you. Dan agak-agak dia percaya. Dia mungkin dah percaya ni. Ni tak nak main, muka bawah pun dah senang. Tengok dah buat apa. Orang takut. Suara pun kuat sikit lah, tapi tak nak jerit kat sini, pelan nak sini. Hari keempat, sambil-sambil jalan dia tengok laptop kan. Delete, are you sure? Yes. Dia jalan. Saya dapat tangkap, dia pegang dia, did you do that? Did you do that? Dia kata, yes, sorry bapa, sorry. Sambil lari, dia kata, sorry. Saya panggil dia. Agak-agak hari ini dia mesti kena. Sebab dia delete dah. Dia tahu habis aku mati aku. Sebab dia dah darjah 3, darjah 4, dia tahu mesti kena. Kat sekolah pernah kena rotan sikit je. Habis. Sambil datang kat saya, agak-agak dia datang macam ni. Yes bapa, anything. Ke dia dah tunduk dah. Dia tunduk dah. Mati aku ni, confirm kena kan. Confirm kena. Bapa dah bukan rotan dah. Kena kan. Dia datang dekat saya. Dan dia akan pandang muka saya ke pandang bawah. Dan kalau tangan saya dah macam tu sikit, dia akan tutup mata ke tidak? Tahan kan? Mesti kena punya. Dia pun tahan. Bracing kan tak tahu. Siap tu mesti kena kan? Masa tu kalau bunyi sikit dia, aduh, betul tak? Sebab dia kata mesti kena punya kan? Dia kata dah kena lempar lah. Apa-apa je lah. Bunyi sikit, banyak pun dia kata, aku dah kena. Tak kena lagi. Belum kena lagi. Kemudian saya pun dalam dia dah tutup mata, memang aku mati hari ni. Saya letak saya punya rotan, saya pun kesian lagi. Saya pegang bahu dia, kejut dah. Pegang bahu kejut dah, sebab apa? Mesti kena macam ni kan. Mati aku ni. Tak mati-mati lagi. Dia kata buka mata. Next time jangan buat lagi Ini laptop baru bawa beli ke kau. Kau pergi main laptop tu, jangan main laptop tu. Sebiji laptop sama. Harga pun RM5,000. Don't play mana. Dia pun terkejut. Tak kena apa. Sebab dia pun tahu adil ialah hari tu dia mesti kena ya. Itu adil sebab aku memang dah jahat dah. Aku naughty sangat. Tapi kenapa aku lepas lagi ni? Maka dia akan terlepas dengan keadaan apa? Terkejut. Lepas lagi. Macam dalam mimpi kan. Serius tak kena apa-apa. Kan? Tak kena. Allah Akbar. Itulah maknanya apa? Itulah maknanya rahmah. Apa dia? Kita dah layak sangat dah tak kena. Tapi Allah still pity. Allah kesian kat kita. Tak apa lah. Sebab apa? Allah tahu akal kita ni pendek saja. Allah tahu kan? Sebab betul saya tanya kat abang adik tadi. Syurga kita percaya kan? Syurga kita percaya. Tapi pernah tengok ke? Kan susah nak percaya. Susah nak percaya. Tapi siapa yang suruh kita percaya? Allah kan? Jadi Allah kesian tak kat kita? Yes, kalau Allah tunjuk kat saya syurga kan senang. Ya Allah, saya pun nampak syurga sekali supaya aku beriman. Kan senang. Tak. Nabi wajib percaya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Pernah tengok ke? Tak pernah. 1400 tahun dulu. How can I see him? Tapi aku percaya tak kan dia? Dia dengan apa-apa, dengan karinah ataupun dengan bukti-bukti ada Al-Quran dan Sunnah apa? Percaya. Susah tak nak percaya sebenarnya? Sebenarnya susah. Kita je paksa-paksa diri kata senang. Sebenarnya susah nak percaya. Jadi kesusahan itu Allah kesian kita. Allah kesian kat kita. Sebab itu kita kena yakin bahawa Allah kasihan dengan kita. Yes, Allah sayang kita. Allah memang ada maha adil, dia maha pemurah apa semua. Tapi jangan lupa Allah maha kasihan kepada kita. Itulah maksud sebenar rahamah ataupun rahmah. Yang jadi apa? Rahman, yang jadi rahim. Itulah maksud sebenar sifat
belas kasihan kepada orang. Dulu kalau diorang translate betul, yang maha mengasihani. Sekarang penyayang pemurah saja. Tak tahu apa jadi. Lost in translation. Sebenarnya dulu yang betul, kasihani, kasihanlah. Okey, wallahu alam. Saya sedang ambil satu dua soalan. Soalan ni, yang masa rahmat dengan rahim tu, sebab ada ustaz dia translate kan, dia tafsirkan rahman tu Allah memberi rezeki kepada semua, untuk rahim tu Allah memberi rezeki khas untuk orang Islam saja. Jadi betul ada Itu ada benarnya. Betul tu. Rahman itu sifat Allah kepada semua. Semua, termasuk yang jahat dan yang baik. Rahim untuk orang baik saja. Maknanya orang yang beriman. Yang berikut satu lagi tafsir ialah yang Allah simpan untuk akhirat. Sebab akhirat nanti dah tak ada apa-apa dah untuk orang yang tidak tunduk kepada Allah ni, yang tidak terima Allah sebagai, tidak tunduk kepada Allah sebagai Allah, sebagai Tuhan. Okey. Ambil yang Ustaz kata kasihan tu, yang tu macam beri rezeki, yang saya faham. Beri rezeki. Macam beri rezeki yang ditafsirkan itu. Apa beza dengan yang kasihan? Sebab berada tanya, apa beza dia? Sebab yang dia faham, dulu disebut sebagai Rahman ialah Allah memberi rezeki kepada orang yang semua sekali, jahat ke baik. Rahim, Allah beri rezeki kepada orang yang baik sahaja. Jawapannya adalah, betul tak? Sebab kesian Allah tak bagi kat kita apa yang kita dapat kan? Kalau Allah tak kesian, memang tak dapat apa. Mengikut satu hadis yang sahih, Nabi pernah sebut kalaulah dunia ini ada nilai, kalau dunia nilai, maka walaupun sebelah sayap nyamuk, Allah sebut, Nabi sebut, kalau dunia ni, satu dunia ni ada nilai lah, emas, perak, apa semua ni lah, cantik kan, bangunan tinggi, semua campur ni, kalaulah di sisi Allah ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk, maka orang yang tak beriman tu Allah takkan bagi walau seteguk air. Tetapi di sisi Allah dia semua nothing. Sebab tu Allah bagi je, tak apalah kesian lah. Kau nak hidup kan? Ambil. Tapi ingat, nanti kau tak ada apa-apa. Kau tak dapat apa bahagia di akhirat. Maka betul lah sifat rahmat Allah itu ada kaitan dengan syurga, ada kaitan dengan rezeki, dan semua sifat-sifat Allah. Kata? Okey. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.